Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa afdhalus salat wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita bertemu bersama-sama untuk kali yang pertama, kelas kita kali pertama. Dan saya mohon maaf, kelas kita ni tertangguh berapa kali kan. Kali pertama saya belum sampai Malaysia, waktu itu ke Turki. Dan kali kedua ditakdirkan kurang sihat kan. Jadi alhamdulillah hari ni walaupun masih ada, semalam malam tadi baru balik dari Vietnam, sampai tengah malam lah. Pagi ni itulah kan, alhamdulillah Allah bagi kekuatan kan. Jadi kita bersama-sama hari ni, insyaAllah saya tanya pada JK ada tak ayat atau surah tertentu yang nak dimulakan, sebab kita tadabbur Quran. Dan maknanya diserahkan, dia kata serah pada saya lah nak pilih yang mana satu, dan tak ada ayat tertentu. Jadi saya fikirkan istikharah lah, minta Allah tunjukkan apa yang terbaik. Dan yang pertama, insyaAllah kita akan pilih surah Taha. Dan bukan surah Taha saja. Kita akan bermula dengan surah Taha dan seterusnya. Ini juzuk ke-16. Dia mula daripada rakam tu An-Nas sampai Al-Adiyat. Oh, maknanya dia ada tadabbur juga? Dia tadabbur, dia tahsik. Kami pun mengaji. Oh. Maknanya dah itu kelas lain ke ataupun yang sebelum ni? Yang Sebelum. Itu sebelum ustazah. Tapi kalau ustazah nak mula dengan doa, ustazah Okay. kami sedia je. Baik. Jadi yang pertamanya saya pilih mula dengan juzuk 16 ni, maknanya pertengahan Quran pada bahagian yang kedua gitu. Kan Quran ada 30 juzuk. Jadi kita mulakan dengan pertengahan bahagian yang kedua. Mungkin mungkin ada orang lain yang ikut kelas lain. Biasanya orang akan mulakan dengan surah Al-Fatihah, lepas tu Al-Baqarah sambung kan, ataupun dia mula dengan juzuk 30. Saya ingat saya tak pernah dengar lagi lah kelas mula tengah-tengah. Jadi mungkin faedahnya kalau yang ada join kelas lain, paling kurang taklah berulang-ulang ayat yang sama, dan kita boleh InsyaAllah mudah-mudahan habislah kan kita 30 juzuk kita sebelum kita mati kan. Dan mungkin nak habis 30 juzuk tu bukan melalui satu kelas, boleh makan tahun kan, lama kan. Saya ada kuliah lain tadabbur yang mula daripada surah Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, dan ada dua kelas yang tu dah sampai Ali Imran, tapi memang sambung-sambung. Yang satu kelas tu sebulan sekali, makan masa dalam 7 tahun lebih dah. Tak habis lagi. Baru doa Ali Imran. Sebab telah ada sebulan sekali, bila cancel tak ada lah 2 bulan kan. Ada satu lagi kelas yang tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu ni cepat dah sikit kan, dalam mula PKP ada tu kelas tu online, dan masih ada sampai sekarang. Maknanya kalau ada yang nak follow yang tu boleh online lah, hari Sabtu pagi pukul 7.30. Itu saya buat online, dah sampai Ali Imran juga. Yang tu dalam 3 tahun, 2 tahun lebih macam tu kan. Maknanya satu surah Al-Baqarah saja memang makan tahun kan. Dan saya juga ada kuliah tadabbur di tempat lain, yang tu sebulan sekali, itu mula daripada juzuk 30. Jadi saya ingat semua tu ada online, dekat YouTube boleh tengok. Jadi saya ingat mungkin menyempurnakan jugalah kan, daripada 30 juzuk ni kita ada juga satu kelas lain tadabbur pilih surah. Surah-surah pilihan, dan satu lagi surah-surah wanita. Itu bermula dengan surah An-Nur, lepas tu Al-Ahzab, yang tu dah selesai. Sekarang tengah An-Nisa. Jadi semua ada kat YouTube. Kalau nak cari boleh carilah channel dia, Quratul Ain Fatah Yasin Uqafi. Cari Uqafi je senang. UQAFY. InsyaAllah yang ni kita mulakan dengan surah Taha. Dan saya buat live juga dekat TikTok. Nanti akan download dan upload semula kat Taha. Dekat Taha lah. Dekat YouTube. Hanya kita boleh tengok semula, dan insyaAllah sebagai kita kata ulang kaji kita lah dari semasa ke semasa. Baik. Sebelum ni mungkin saya adalah kan datang sini beberapa kali, cuma bukan berkala kan, sekali-sekala. Yang ni kita berkala insya-Allah.
Baik, jadi kalau kita tengok sebenarnya kalau ikut mula juzuk 16 betul, dia tengah-tengah surah Maryam. Kan dia bukan surah Toha. Kahfi, Maryam. Sebelum Toha, okey. Kahfi, betul. Kahfi kemudian Maryam. Jadi kalau Kahfi ni dia mula dengan 15. Jadi dan saya pun ada kuliah lain tafsir surah Kahfi. Mungkin boleh follow yang dalam YouTube tu, yang saya punya kelas yang lain kalau nak tengoklah. Dan kemudian kalau surah Maryam kita ambil, surah Maryam ni termasuk surah wanita, kan, khusus surah wanita. Dan dia macam kita kata kalau nak mulakan dengan Maryam, dia mungkin dari segi kefahaman kita untuk tangkap tadabbur Quran ni, dia sebab Maryam ni dia cerita. Surah Maryam cerita. Bila kita mula dengan cerita, dia jadi macam kita tengok TV mula-mula sekali dongeng gitu kan. Ini bukan dongeng lah, ni kisah benar. Cuma maksudnya mula-mula dia cerita gitu. Jadi untuk kita mungkin Toha ni sebagai mukaddimah dari satu sudut, kita tahu ayat 1 hingga 8 ni merupakan ayat yang menjadi hidayah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi mudah-mudahan dengan kita memulakan dengan ayat 1 hingga 8 ni, dan dia membuka hidayah kepada kita semua. Dan waktu kita nak tadabbur hari ni, kita nak tengok pangkal surah ni, apa yang menyebabkan dia jadi hidayah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Cuba kita tangkap, jadi tak hidayah untuk kita? Kalau tak kalau tak, mana ada yang tak kena tu. Sebab Sayyidina Umar tu tak Islam dan benci Islam masa mendengar surah Toha. Jadi bila dia benci Islam masa dengar surah Toha, dengan surah Toha yang dia dengar tu boleh menitiskan air mata dan terus cari Nabi yang asalnya cari untuk bunuh Nabi, tiba-tiba cari untuk masuk Islam, untuk ucap kalimah syahadah. Kita dah Islam, kita dengar ayat yang sama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, lepas ni apa berlaku kat kita kan? Apa berlaku pada kita kan? Bila kita dengar, dan apalagi kita dah faham. Masa tu Sayyidina Umar tak baca tafsir pun, dia dengar macam tu saja. Jadi saya ingat saya sendiri secara peribadi masa mula-mula baca ayat ni, saya cuba rasakan apa yang buat Sayyidina Umar tersentak dalam hati dia kan. Cuba kita cari yang tu dalam pangkal surah ni, surah Toha ni, apa yang menyebabkan hati kita boleh tersentak gitu kan, dengan kalimah, dengan ayat ni, yang menyebabkan akhirnya kita merasakan bahawa Islam adalah agama yang benar. Kita merasakan bahawa kita bersyukur, kalau untuk kita konsepnya kita dah ada dalam Islam, kita bersyukur kita sebagai seorang Muslim, seorang Islam yang mendapatkan hidayah. Itu bila kita mulakan dengan surah Toha. Dan ada siapa-siapa pernah masuk kelas tafsir atau tadabbur yang mula dengan Toha? Tak ada kan? Yang saya sendiri pun tak pernah dengar tu yang suara. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kebaikan ya. Baik, untuk kelas tadabbur ini, yang pertama paling penting adalah niat kita. Dan sebab saya ingat niat kita dalam mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran ni, sebagaimana kata Imam Said Qutb kan, beliau mengatakan ada perbezaan antara kita, umat zaman kita ni, dengan umat zaman Nabi SAW yang kita panggil sebagai Jailul Quran. Jailul Quran ni maknanya generasi Al-Quran. Baik, apa beza antara Jailul Quran dengan kita? Yang kita sama-sama belajar Quran, tapi kenapa kita tak sama dengan zaman Nabi? Sebab niat. Jadi katanya niatnya, kalau Jailul Quran dulu kan, umat zaman Nabi tu mempelajari Al-Quran tujuan untuk beramal. Dia nak mengamalkan isi kandungan Quran, sebab tu dia belajar. Dan supaya faham apa maksud Quran, Quran tu suruh kita buat apa, dia nak buat kan? Tapi yang akhir zaman ni kita belajar Quran untuk tujuan tahu. Bukan tak baik-baik juga, tapi kita nak tahu je kan. Habis tahu, tutup Quran, sadaqallahu azim, balik tutup juga kan, tutup kamus semua, tak ada apa pun kan. Tunggu kelas minggu depan pula, tunggu kelas akan datang untuk kita tahu lagi, faham lagi tapi baguslah, alhamdulillah kita nak tahu dan nak faham. Cuma itu kunci kenapa kita tidak jadi sebagaimana sahabat-sahabat zaman Nabi. Dan kita berbeza, sebab tujuan kita bukan beramal, tapi sekadar nak tahu. Apalagi bila dah usia-usia dah kita tahu untuk beramal ni, dia perlu mujahadah kan, perlu lawan nafsu, perlu susah lah. Dia bukan benda yang senang hati, senang je buat tiap-tiap hari dah kan. Bila dah sampai satu usia yang menyebabkan kita, misal katalah kita dah biasa puluhan tahun kan, tidur tak bangun tengah malam kan, contoh kan, sini insyaAllah semua tahajud kan. Katalah kita dah biasa puluh-puluh tahun dah hidup macam tu, senang tak kita tiba-tiba nak bangun tahajud?
Susah kan. Jadi perlukan satu perjuangan untuk kita perbaiki diri. Jadi itu tak mudah lah bila usia kita dah makin bertambah. Anak-anak muda lagi satu susahnya sebab dia bangun tengah malam bukan nak semayang, nak main game kan. Dah janji dah dengan dia punya kawan game tu kan, gamers yang lain tu, untuk bangun main game tengah malam. Maknanya semua tu perlu kepada kita melawan hawa nafsu. Okay. Jadi yang terbaik maknanya bila kita niat untuk beramal, automatik akan cepat faham. Dia akan lebih cepat faham dan lebih daripada tu ingat tak tahu. Dan boleh sampaikan pula pada orang lain. Sebab benda bila kita nak amal, nombor satu kita takkan boleh amal benda yang kita tak ingat kan. Kan? Katalah nak beramal ni dengan ayat 1 hingga 8 surah Taha. Lepas tu ayat dia apa? Dia cerita pasal apa? Entah, tak ingat dah kan. Kena buka balik YouTube katakan kan. Maknanya bila tak ingat kita memang takkan amal. Jadi maknanya bila kita target nak amal, automatik ingat. Kan? Dan ingat tu maknanya dalam kelas automatik akan masuk kefahaman dengan baik. Sebab kita punya kefahaman ni menuju ke arah nak amal. Lagi tu kan, dia kalau kita faham ke arah nak faham, dia mungkin akan sampai ada poin-poin yang kita tak berapa nak faham, kita tak semangat sangat nak faham. Kita kata tak berapa nak faham, tak apalah sikit-sikit kan. Tak faham sikit-sikit tak apalah kan, yang lain faham dah. Tapi kalau nak amal kena faham betul. Kalau tidak tak boleh nak amal. Jadi bila fikiran kita kata kita pergi kepada tujuan beramal, maka jalan nak ke arah beramal tu kita akan cari. Di situlah mungkin akan timbul soalan-soalan kan. Tu boleh ditanyakan dalam kelas. Sebab di antara hak guru dalam belajar, dalam menuntut ilmu ni, hak guru adalah untuk ditanya ketika tidak faham. Jadi kalau ada apa-apa yang tak faham, mungkin ayat berbelit ke kan. Tapi tak apa, kadang-kadang memek muka boleh bagi tahu juga kan. Tak sempat nak tanya, kita tengok berkerut dari kan. Tu makna tak faham tu. Jadi tak ada masalah. Dia bertanya tak berdosa kan. Yang tak tanya lepas tu balik bawa ajaran sesat tu dosa. Dia faham tapi silap faham. Itu lagi bahaya daripada tak faham. Macam mana? Silap faham. Dia maknanya dia kan antara ada tiga lah. Satu faham, dua faham, satu tak faham. Tak faham bagus. Faham yang pertama pun bagus, faham betul. Yang faham kedua tu yang bahaya kan. Silap faham. Dia faham juga. Sebab bila kita rasa faham, kita takkan tanya. Yang tu yang bahaya bila dia silap. Tapi itulah masalahnya, masa mana kita tahu kita silap ke tidak? Kan? Sebab kita rasa kita faham. Sebab tu kita minta supaya dalam kita nak memahami Quran ni, yang pertama niat yang benar kan, niat memang kita nak beramal. Dan yang keduanya kita mohon pada Allah. Dan mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kefahaman yang baik. Dan Allahumma faqihna fiddin. Dan kefahaman yang baik dia, agama ni kita bukan setakat tahu tapi faham. Sebab ada banyak orang tahu agama tapi kefahamannya tak baik. Ada orang dia baru je belajar agama. Saya tengok kadang-kadang ada orang yang orang duk kata dia ni baru je belajar agama, pasal apa pula nak ngajar-ngajar orang. Saya kata kadang-kadang ada orang belajar agama dah puluhan tahun tapi kefahaman agama tak baik. Maknanya kefahaman dia boleh jadi punca kefahaman agama kita tak baik. Kefahaman tak baik tu maksudnya ada salah faham, ada faham yang tak betul gitu. Punca salah satunya adalah sebab kita ni belajar untuk mencari hujah. Kan? Niat yang silap kan. Kita belajar untuk mendapatkan hujah-hujah peribadi kan. Jadi supaya apa yang kita buat tu ada sokongan daripada Al-Quran dan hadis. Kan? Itu kita belajar, jadi akhirnya faham dia kot lain. Kan? Dan ada orang yang baru je belajar agama kan, yang mu'alaf misalnya, baru masuk Islam, tapi kefahaman agama jauh lebih baik daripada kita kan? Sebab niat yang ikhlas salah satunya. Niat memang betul-betul nak faham agama, maka Allah bagi kefahaman yang baik kan? Jadi tu Quran yang kita katakan, mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kefahaman yang baik, kefahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baik, surah Taha. Tengok surah Taha. Surah Taha ni surah yang ke-20 daripada 114 surah dalam Quran, dan terdiri daripada 135 ayat. Jadi dia tak panjang mana. Dan dia termasuk surah Makkiyah. Pernah dengar kan Makkiyah dengan Madaniyah kan? Apa dia Makkiyah? Memang nama dia Makkiyah makna Mekah kan, tapi dia bukan mesti turun di Mekah. Dia turun sebelum hijrah. Dia tempoh. Sebab kalau kita letak surah ada Madaniyah dengan Makkiyah. Kalau kita kata Makkiyah turun kat Mekah, Madaniyah turun kat Madinah, yang turun kat Taif nama apa? Dia tak ada Taifiyah kan? Dia ada dua je.
Jadi ulama sepakat majoritinya meletakkan ikut tempoh. Sebelum daripada hijrah ke Madinah namanya Makkiyah, dan selepas hijrah ke Madinah namanya Madaniyah. Tak kira tempat. Sebab ada yang turun selain daripada di Mekah dan Madinah. Jadi surah Makkiyah ni bila kata sebelum daripada hijrah, maknanya dia ada sifat-sifat yang antaranya dia banyak sebut mengenai tauhid, akidah, kan? Sebab kita tahu 13 tahun Nabi SAW berada di Mekah, itu cerita tentang akidah, menguatkan akidah dulu. Lepas tu barulah ada syariat. Syariat ni di masa di Madinah, start daripada hijrah. Syariat tu apa dia? Hukum-hukum fiqah. Syariat tu hukum fiqah yang misalnya jihad yang turun selepas daripada hijrah Madinah. Ada puasa, tu ibadat tu. Itu lepas daripada hijrah ke Madinah. Masa ke Mekah memang total tauhid. Pergi mana suruh lah apa pun, semua dia buat. Senang je. Kan waktu turun ayat pasal hijab, tudung kan. Bukan tudung lah, dia hijab lah, disebut hijab. Disuruh, sebenarnya ayat hijab tu, dia bukan suruh orang perempuan pakai tudung. Dia suruh orang lelaki pakaikan, tutupkan aurat, tutupkan kepala, pakaikan hijab kepada wanita-wanita kamu. Maksudnya tanggungjawab memakai hijab ni tanggungjawab lelaki. Bukan lelaki pakai, tapi tanggungjawab lelaki untuk memastikan wanita-wanita yang ada dalam rumah dia pakai. Jadi masa turun ayat tu, terus sahabat-sahabat Nabi ni dengar je ayat tu, pakat keluar kabut lari balik. Sahabat lelaki lah. Perempuan tak tahu apa-apa lagi. Kan kuliah tu muslimin kan, kuliah muslimin. Kita pernah cerita kuliah muslimin ada sejak zaman Nabi. Kuliah pertama kuliah muslimin. Kuliah muslimat ni ada lepas hijrah ke Madinah. Lepas daripada ada perempuan, ada wanita Ansar minta dengan Nabi kuliah muslimat, baru mula ada kuliah muslimat. Sebelum tu semua kuliah muslimin. Kalau tak muslimin saja, muslimin muslimat. Kita sekarang terbalik. Kuliah muslimin dah tak ada kan. Dia sama ada muslimat saja ataupun muslimin muslimat. Pasal muslimin dia tak semangat bila tak ada muslimat. Dia berubah. Itu yang duk sebut tu kat mana-mana masjid, cuba wujudkan balik kuliah muslimin. Muslimin perlu belajar banyak sebab dia nak pimpin keluarga kan. Dia saja, dia tak boleh ada kita. Kalau ada kita dia kontrol maco kan. Dia tanya-tanya soalan. Lepas tu nanti bila ada yang memihak menyebelah ke kita kan, contoh bab nafkah apa, dia mula kan masalah lah, balik nanti gaduh dengan bini kan. Dia kena sembang sama-sama dia kan? Itu asal zaman Nabi. Baik. Dan kemudian setelah daripada adanya kuliah muslimat di Madinah, maknanya masa itulah baru adanya hadis-hadis Nabi SAW yang banyak cerita fokus kepada wanita. Ada banyaknya tentang wanita kan? Baik, itu makna konsep kaedah tu Makkiyah dan juga Madaniyah. Dan biasanya kalau cerita pasal tauhid ni ayat dia pendek-pendek. Jadi kalau kita nak kenal Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah kebanyakannya pendek-pendek. Ni kaedah uslub kalau nak bercerita tentang sesuatu kepada beginner. Kalau beginner ni ayat tak boleh panjang. Panjang tak boleh terima. Macam kita kuliah muslimat, yang datang kuliah muslimat ni yang boleh dengar lah, yang biasa dengan kuliah kan. Dan kita biasa. Cuba yang orang duduk kaki naik kelab, cerita 1 jam, tidur dia. Sama dengan kanak-kanak kan, budak-budak. Dia kita kalau nak cakap dengan budak-budak, dia termasuk beginner lah dalam kehidupan dunia kan. Dia baru masuk dalam dunia ni. Cerita panjang-panjang, dia tahunya mak beletih. Tak tahu mak cakap apa. Dan dia memang kena pendek-pendek. Itu kaedah dia. Jadi untuk orang yang baru kenal Islam, kita cerita pendek-pendek. Itulah kaedah ayat Quran. Makkiyah dia ayat dia pendek-pendek. Madaniyah kadang sampai 1 muka surat kan. Ayat paling panjang dalam surah Al-Baqarah kan, pasal hutang. Itu 1 muka surat. Itu ayat Madaniyah. Itu kalau cakap dengan orang Mekah masa tu, pening kepala dia kan, panjang macam tu. Baik, itu surah Makkiyah. Maknanya Taha ni adalah surah Makkiyah sebab kita pun tahu dia turun salah satunya di pangkal surah ni pada ketika Sayyidina Umar Al-Khattab belum Islam. Maknanya confirm kat Mekah kan? Baik, dan dalam ni ada beberapa perbincangan dalam surah ni. Yang pertama berkaitan dengan keimanan, sebab dia cerita Makkiyah, maknanya dia konsepnya adalah menceritakan mengenai keimanan kan? Dan juga peringatan bagi manusia kan? Supaya bertakwa kepada Allah. Baik, ada kisah juga berkaitan dengan keimanan. Ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Adam
kan? Yang kisah-kisah dalam Quran ni sebenarnya diceritakan kepada kita, dah pasti ada iktibar yang kita kena ambil. Dan kisah Nabi Musa contohnya, kisah Nabi Musa ni adalah satu motivasi kepada Nabi Muhammad SAW waktu Nabi rasa down. Nabi rasa kan Nabi nak dibunuh, Nabi difitnah dan sebagainya, cabaran yang sangat-sangat menyakitkan, hanya semata-mata kerana Nabi bawa dakwah. Kita kena fitnah pasal perangai kita kan. Kita kena tuduh misalnya orang tak suka, tu semua masalah peribadi kan, kita punya kepribadian yang ada masalah, ataupun orang tak suka kita. Dia yang lagi hebatnya bila orang tak suka dakwah yang kita bawa, lepas tu kita kena fitnah. Jadi kita difitnah bukan kerana diri kita atau keluarga kita dah, tapi kerana dakwah Islam tu. Ini kan banyak juga berlaku sampai kepada banyak ulama-ulama yang dibunuh, bukan sebab masalah peribadi dia pun, masalah dia bawa dakwah. Jadi musuh Islam benci sampai boleh bunuh. Jadi ini yang dialami oleh Nabi-Nabi Rasul. Sebab mereka ni sebelum bawa Islam, semua orang suka dia. Bayangkan kita kan, sebelum daripada kita mula bawa Islam kepada masyarakat, contoh kan, sebelum kita mula datang-datang kuliah kan, kita ni banyak followers, contoh kan, banyak followers, likers kan, subscribers kan. Tiba-tiba bila kita bawa dakwah Islam, orang unfollow habis. Bukan takat unfollow lah, difitnah, dituduh macam-macam, semata-mata kerana dakwah yang kita bawa. Itu sangat menyakitkan. Dan sebenarnya kalau kita lemah, senang je nak dapat balik followers tu, tinggal dakwah. Sebab dulu orang suka kita, maksudnya kepribadian kita tu disenangi. Cuma sebab Islam yang kita bawa, orang jadi tak suka. Itu yang Nabi alami. Jadi Nabi tu kan semua orang suka dia kan, dengan gelaran Al-Amin, dengan macam-macam gelaran, semua orang suka. Dan dalam segala segenap sikap akhlak, sampai Nabi ketika bukan siapa-siapa, belum jadi Nabi dan Rasul kan, Nabi bukan siapa-siapa, tak ada pegang jawatan apa-apa, tapi mampu untuk panggil orang kafir Quraisy, orang Mekah tu berkumpul. Bayangkan kita ni, kita bukan AJK masjid, dan kita bukan siapa-siapa, kita jemaah biasa je, tapi kita boleh panggil orang satu kampung berkumpul kat masjid. Maknanya apa tu? Ada kehebatan identiti kat kita ni. Identiti peribadi lah mana. Sebab kita tak bersandar dengan apa-apa jawatan. Beza kalau imam panggil, memang kita datang kan. Sebab memang dia ada jawatan dia, kedudukan dia. Tapi bila kita bukan siapa-siapa, tapi kita boleh panggil orang, panggil pula orang untuk dengar kita bagi talk. Kita ni siapa kita kan. Jadi Nabi SAW maknanya sebelum jadi apa-apa, siapa-siapa, semua orang percaya Nabi, semua orang suka Nabi. Walaupun Nabi kata Nabi nak bercakap sesuatu yang besar, orang tetap nak dengar apa Nabi cakap. Maknanya bila Nabi kata benda tu benda penting, penting semua. Kita kadang kata penting, orang datang-datang, lah nak bercerita rupanya. Bercerita pasal balik kampung hari tu kan. Maknanya kita kata dia kepribadian harian kita lah yang menyebabkan akhirnya Nabi SAW ada kedudukan yang seumpama tu. Tapi sebaik saja diungkapkan, aku adalah Rasul utusan Allah, terus banyak orang benci sampailah ada orang nak bunuh. Itu keadaan Nabi. Jadi bila Nabi SAW mengalami peristiwa tu, kisah Nabi Musa sangat jadi motivasi. Allah nak bagi tahu bahawa yang menjadi Nabi dan Rasul sejak dulu tu memang inilah cabaran dia. Memang semua nak kena bunuh, bahkan ada yang telah pun dibunuh. Ada banyak Nabi Rasul di kalangan Bani Israel yang dibunuh oleh kaum dia sendiri. Jadi Nabi tu bela kaum dia, jaga kaum dia supaya tak diganggu, supaya kita kata tak rosak kan, untuk menjaga kaum dia, tapi kaum tu yang bunuh Nabi tu. Jadi itu motivasi. Maknanya nak kata kalaulah untuk Nabi pun dia motivasi, untuk kita dah pasti nanti kita akan pergi tengok lebih detail, dah pasti dia ada motivasi untuk kehidupan kita juga. Baik, dalam surah Toha ni juga ada hukum hakam. Tadi yang pertama konsep keimanan, yang kedua kita akan bincang juga hukum hakam. Jadi ada beberapa hukum hakam mengenai solat, mengenai perintah untuk mengajak keluarga solat. Baik, yang ketiganya dalam surah ni juga ada berkenaan kisah-kisah tadi, kisah Nabi Musa, kisah Fir'aun, Bani Israel, kisah Adam, Iblis. Baik, yang kita dah sebut tadi. Baik, dan yang keempat ada lain-lain perkara. Dalam ni, dalam surah Toha ni antaranya adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW supaya dia meminta tambahan ilmu. Jadi maksudnya kita ni kalau ilmu ni kena minta dengan Allah supaya dia tambah ilmu kita. Kita selalu doa minta tambah harta kan, tambah rezeki kan. Jarang kita betul-betul doa, ya Allah tambahkanlah ilmu di dadaku kan. Yang tu kena minta nombor satu.
Sebab banyak harta pun kalau tak ada ilmu, habis sekejap je. Kan? Kalau keluarga bahagia baru tak ada ilmu, bahagia sekejap je. Kan? Ataupun sebenarnya dah bahagia tapi rasa tak bahagia. Ada banyak. Saya pernah buat satu situasi nak menggambarkan. Tadanya bukan semua suami soleh dia sayangi isteri. Ni ada ustaz marah kan. Pasal tajuk tu lah. Dia kata macam mana ustaz cakap macam ni, bukan semua suami soleh dia sayangi isteri. Mana boleh dah soleh isteri sayang lah kan. Dia kata tak. Sebenarnya sentence tu membela orang lelaki kan, membela suami yang soleh. Sebab suami soleh kadang-kadang dibenci oleh isteri yang tak solehah. Contoh kan, suami soleh yang Nabi bagi tahu, suami yang soleh dia akan membangunkan isterinya pada tengah malam untuk sama-sama solat tahajud. Isteri yang tak soleh nak ke bangun tengah malam? Dia kejut lah tu. Marah kan. Kita baru je tidur malam tadi, penat lah apa so, tiba-tiba kejut tengah-tengah malam, bukan wajib pun. Marah kan. Akhirnya gaduh dengan suami. Jadi tak semua suami soleh tu disayangi isteri. Apalagi suami soleh akan selalu membetulkan kesilapan. Nanti bila kita tiba-tiba bawa geng mengumpat datang rumah kan, confirm lah dia tak bagi. Kita kata tak sporting betul kan. Ataupun kita konon-konon nak buat kenduri, sambil kupas bawang kita membawang kan. Suami tak bagi dah buat kenduri kat rumah kan. Bukannya kata tak bagi kawan tu datang, kenduri pun tak boleh buat. Lagilah kita sakit hati. Pasal kita memang tak boleh, asalkan ada orang je kita mula membawang kan. Ada yang macam tu, suami yang membimbing dia akan bertindak kan, supaya isteri dia terjaga. Kemudian kalau pergi mana-mana misalnya jaga aurat kan, isteri kata susahlah nak pakai tutup-tutup aurat ni, kita pergi overseas ni kan, kat sini nanti orang tengok kita pakai tudung macam ni tak apa, orang pandang kan. Ada setengah negara tu kan dia tak suka Islam kan, negara yang benci Islam ni payah sikit kita nak bergerak kat sana. Kalau orang lelaki tak apa, pakaian ni macam tu, orang tak boleh kenal pun dia Islam atau bukan. Tapi perempuan asal pakai tudung je orang dah kenal. Kita pun tak naklah pakai tudung kan, pakai topi kan, pakai contoh kan, tutup juga tapi nak lilit nak macam-macam kan. Suami pun kata kena jaga kan, kena jaga aurat. Kita kata tak sporting kan. Ataupun solat, kadang-kadang bagi lelaki untuk solat di mana-mana mudah. Untuk wanita ni dia payah sikit pasal aurat kita. Nak ambil wuduk pun nak cabut-cabut pasang-pasang ni lama kan. Lepas tu kalau negara bukan Islam lagi susah kan. Kita nak solat pun nak tungging terbalik tu dekat tepi-tepi dinding mana kan, tak ada surau kan. Kita rasa jalan nanti balik hotel je lah, jamak 4 waktu. Suami kata mana boleh, kena solat juga. Kita kata malulah nak tungging terbalik kat sini kan. Tak boleh, dia kata kalau tak mau solat kat sini kita tak boleh jalan dah lepas ni kan. Kita kata apalah, orang lain okey je, kita banding pula orang lain suami dia tak soleh kan. Jadi isteri cakap macam tu, suami pun okey. Jadi tak ada gaduh-gaduh tengah jalan, kita bergaduh kan, sebab suami soleh. Itu kalau kitanya tak soleh, kita jadi tak suka juga kan. Itu sama dengan Nabi Nuh AS. Isteri dia bukan suka dia kan, padahal punya soleh, Rasul Ulul Azmi, tapi isterinya tak suka kan. Degil gitu kan, nak diselamatkan tak mahu gitu, konon-konon boleh selamat sendiri gitu kan. Baik, itu antara perkara yang maknanya ni konsep dia ilmu, kita minta supaya Allah tambah dalam diri kita, dan dengan penambahan ilmu itulah kan, mudah-mudahan kita mendapatkan kefahaman yang baik kan, dan juga dengan tu kita akan dapat beramal dengan lebih baik. Baik, itu 4 perkara pokok, isi pokok yang ada dalam surah Toha. Baik, kita tengok pada awal surah Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula 10 baru setengah jam ni. Awak tu rasa yelah tak apa. Baik, surah Toha ayat kita tengok ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha makna dia Toha. Jadi bacaan Toha kita baca Toha. Kita tak baca tih. Maksudnya kalau kita baca toh misalnya ataupun tuh, maksudnya dia satu ayat kan? Tapi kita baca di huruf toh dengan ha kan? Macam kita katalah ada tulisan ta, tulisan bata contoh kan, ba dengan ta. Kalau kita baca bot ke baca bot, dia jadilah satu ayat. Tapi bila kita baca ba ta, ba dengan ta, bukan kasut bata
Kita baca ba dengan ta, maknanya dia pekat, dia huruf-huruf. Jadi apa beza dia? Ada dalam Quran kan ada banyak kan. Contohnya awal sekali surah Al-Baqarah alif lam mim. Kita tak baca dia alam. Jadi kalau ayat kita akan baca alam. Tapi bila baca alif lam mim maknanya kita baca dia huruf. Kan? Ada lagi yang satu huruf je, nun. Kan? Ada yang sad kan, satu huruf. Dan yang dua huruf Taha, Yasin. Yang tiga huruf alif lam mim, alif lam ra. Ada lagi yang empat alif lam mim sad. Dan ada lagi yang lima alif lam mim apa tu? Alif lam mim ain sad kan. Kita tak baca dengan perkataan kan? Alif lam mim ra ada kan? Alif lam mim ra tak baca almari. Kan? Alif lam mim ra kita baca satu-satu huruf kan? Jadi maknanya itu dipanggil sebagai huruf hijaiyah. Kan? Dia hijaiyah yang dia satu persatu huruf dalam Quran, yang inilah dia ayat-ayat ataupun gabungan huruf-huruf yang dibentuk jadi satu ayat, inilah yang melemahkan orang musuh-musuh Islam untuk menciptakan ayat seperti Quran. Jadi yang paling dia tak dapat cipta tu yang huruf-huruf ni. Yang paling susah. Padahal dia satu huruf, dua huruf, tiga huruf dia tak boleh buat. Yang kalau tiba-tiba dia buat satu huruf, Shin, lain pula bunyi dia kan. Pakar bahasa dia tahulah kan, ada huruf yang bila kita sebut walaupun dia satu huruf, dia tak macam Quran. Jadi ini adalah mukjizat dalam Quran, yang kita kata Quran sebagai mukjizat. Ini salah satu daripada bentuk mukjizat. Jadi setiap kali bertemu dengan ayat yang macam ni, yang dua huruf kan, yang ataupun yang pakai huruf kan, huruf hijaiyah ni, itu ulama berbeza pandangan lah tentang maksud dia. Ada yang kata Taha ni maksud dia hai lelaki. Itu pandangan pertama. Biar ada yang memang serahkan pada Allah. Ini golongan ulama salaf, dia akan serah pada Allah. Dia kata Allah je yang tahu. Sebab dia gabungan huruf, maknanya Allah saja yang tahu apa maksud dia. Dan yang pasti dia adalah mukjizat dalam Quran, yang menyebabkan ayat-ayat Quran tu menjadi sangat hebat. Jadi kita tahu kan, Al-Quran diturunkan pada masa bangsa Arab tu dia punya, kita kata kemahiran dia yang paling hebat adalah bahasa. Jadi Arab Quraisy ni dia punya kemahiran yang paling power lah bahasa. Kita tahu orang Arab ni kalau nak cakap apa-apa pakai syair kan. Dan syair dia tu memang kita kata kalau baca tu over lah kan. Over dengan makna kata kalau tengah sedih tu baca tu makin menangis. Kan? Kalau misalnya nak mengajak orang pergi perang, tu pun dia buat syair juga. Kan? Ada penyair-penyair yang Islam, yang masuk Islam, dia buat syair untuk bagi semangat orang pergi perang walaupun dia sendiri tak pergi. Sebab penyair dia memang tak pergi, dia bukan tak pergi perang pasal tak wajib ke apa tak. Memang untuk dia jadi tak wajib. Sebab penyair ni dia ada satu sifat, bila main bahasa, sastrawan kita tahu dia kurang pahlawan. Kalau sastrawan, kepahlawanan dia kurang. Sebab dia lembut, dia halus, jiwa halus gitu. Dia orang seni. Orang seni jiwa dia halus. Jadi memang ada Hasan bin Thabit, salah seorang daripada sahabat ni, dia masuk Islam. Dia kalau buat syair pasal bagi semangat orang pergi perang, sahabat-sahabat memang semangat suruh angkat pedang betul-betul pergi. Dia tak pernah masuk medan perang. Nabi tak kata pun cakap tak suruh bikin. Sebab gini, sebab memang bukan kemampuan dia. Dia takut darah, apa lagi nak angkat pedang. Memang tak boleh lah. Kita boleh kata mungkin agak lembut lah kan. Kita kalau lelaki, dia agak-agak lembut kan. Sebab dia pergi juga medan perang, cuma tak masuk tengah-tengah medan. Dia pergi jaga kemah perempuan. Itu pun dia punya takut mengalahkan orang perempuan. Jadi waktu musuh di perang Uhud tu kan, musuh nak masuk panjat bukit tu, nak pergi ke kemah perempuan, nak kacau kemah perempuan tu, dia ketakutan. Sampai orang perempuan cakap, tu ada musuh nak datang pergi bunuh dia. Dia kata, aku takut darah. Kan? Jadi tak bunuh. Akhirnya perempuan, sahabat tu yang perempuan yang keluar pergi bunuh musuh. Dah siap dah mati dah musuh tu, tak berjaya untuk masuk tembus ke kemah wanita. Wanita tu pun cakap lah, ni pergi campak musuh ni ke bawah bukit tu supaya musuh-musuh lain takut nak naik. Kan dia tengok, oh kawan kita kena bunuh ni, maknanya ke atas ni bukan perempuan sembarangan. Kan ada sesuatu ke atas. Disuruh golekkan mayat tu ke bawah, dia takut. And ada kan yang macam itu kan, dia takut kan, di masa korban kan. Kalau dia tak
kan, dia takut kan. Jadi ada yang macam ni. Akhirnya yang perempuan-perempuan tu lah kan, sahabat-sahabat tu lah angkat mayat ni pergi gulingkan. Orang perempuan lagi berani pada dia. Ini maknanya identiti dia. Lepas tu kita ambil iktibar dalam bab kemanusiaan kan. Kita ni ada pelbagai identiti. Kadang-kadang dia lelaki tapi dia tak begitu pahlawan kan. Dia penakut lebih pada perempuan ada kan. Kadang-kadang perempuan tapi macam lelaki pula dah, jalan macam gajah gitu. Cubalah jalan elok-elok sikit. Selalu kita nasihatkan macam tu. Dia kalau jalan macam gajah sejak dia lahir, maknanya dia anak gajah kan. Maknanya tak ada kata apalah, sebab dia semula jadi tu. Yang kita kena marah tu kalau dia elok je dulu dari kecil, tiba-tiba berkawan kat universiti jadi macam tu. Tu yang tak boleh. Yang berubah tu. Laki pun sama. Dari kecil dia normal je orang laki macam biasa. Masuk universiti, tahu masuk kumpulan mana, balik-balik melambai tangan. Yang tu memang kita kena marah. Sebab ada tu kan, ada macam tu. Dia belajar untuk yang laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki. Yang itu Allah laknat. Walaupun sekadar melambai, baju masih pakai baju laki, tapi bersikap macam perempuan. Cara bercakap pun dia dah lenggok-lenggokkan. Berjalan pun dia lenggok-lenggokkan. Jadi sotong. Itu sotong buatan. Sotong buatan tak diterima. Baik. Jadi ni konsep ayat ni yang maknanya kita kata bila bangsa Arab tu dalam sangat pakar dalam bahasa, maka Al-Quran turun dengan bahasa yang jauh lebih hebat daripada syair-syair bangsa Arab. Orang Arab punya bahasa ni sampai tahap dia boleh buka, kalau ada pasar malam kan, dia boleh buka satu meja jualan syair. Yang dia jual syair, tak ada barang, ada pen dengan kertas. Kulit binatang lah masa tu, kulit binatang ke kulit kurma. Jadi orang boleh datang nak beli syair. Macam mana cara dia? Dia bagi tahu, saya nak syair tentang, saya baru kahwin semalam contoh kan, bagilah syair saya nak bagi kat isteri kan. Dia jual, dia buat lah, jadi spontan boleh keluar syair. Dia tulis, okey nak harga berapa, kita bayar, bawa balik dia. Suami tu pun baliklah bacakan syair tu ke isteri dia. Tu dia ada masa zaman. Maknanya mukjizat setiap rasul biasanya turun berdasarkan kepada situasi kaum pada masa tu. Kita tengok Nabi Isa AS contohnya, mukjizatnya boleh mengubati orang sakit, yang boleh menghidupkan orang mati, bahkan boleh tiupkan, boleh bagi hidup burung kan, burung yang asalnya dibuat kemudian jadi hidup kan, mengubati orang buta, orang sopak. Sebab zaman Nabi Isa tu kepakaran masyarakat masa tu dalam bidang perubatan. Jadi banyak tabib-tabib yang sangat hebat, tapi Nabi Isa lebih hebat daripada yang lain. Nabi Musa AS pula hidup pada zaman sihir. Masa tu sihir hebat kan, Firaun ada tukang sihir dia. Maka Allah bagi kepada Nabi Musa sihir yang jauh lebih hebat. Tapi bukan sihir lah, maknanya boleh melawan tukang sihir kan, mukjizat yang jauh lebih hebat. Yang tukang sihir buat ular palsu, dia buat ular sebenar kan, yang menelan semua ular-ular. Jadi itu bentuk-bentuk yang sesuai dengan zaman. Maka ayat ni yang tak ada dalam syair ni, macam ni Toha, Nun, Alif Lam Mim, syair tak ada. Sebab kalau dibuat dalam syair, orang akan kata syair ni tak berguna, dia cakap apa kan. Tapi kalau dalam Quran, dia ada makna yang bahkan memberikan kekuatan mukjizat yang lebih besar kepada Quran. Jadi secara umumnya kita boleh ambil ayat 1 ni, kita kebanyakan ulama lebih sepakat dan lebih cenderung untuk kita memilih tafsiran bahawa kita serahkan ayat ni pada Allah. Jadi Allah yang lebih mengetahui apa maksud dia. Dan ayat yang kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna maknanya tidak kami turunkan. Saya bagi makna perkataan dulu kan. Ma maknanya tidak, anzalna telah kami turunkan. 'Alaika ke atas kamu, al-Quran litashqa, untuk ia menyusahkan kamu. Bagaimana penuh ayat kedua, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Kadang-kadang terjemahan perkataan dia mungkin tak tepat dengan makna keseluruhan. Sebab tu kita tahu dulu pernah timbul isu Quran harfiah ni tak dibenarkan. Sebab memang kalau kita baca Quran terjemahan dengan perkataan-perkataan, kita takkan dapat makna sebenar. Bahasa Arab ni dia kadang-kadang ada perkataan yang makna dia banyak. Contoh kalau kita buka kamus perkataan daraba, satu muka surat makna dia. Macam-macam makna. Dan bahasa Arab ni juga satu perkataan tu memang mengandungi banyak makna. Dan ada lagi kelebihan bahasa Arab ni, kalau perkataan tu
dia punya huruf, penggunaan huruf dia sama, walaupun terbalik, dia akan membawa maksud yang ada persamaan. Dan contoh perkataan jannah, makna syurga kan. Kalau perkataan junnah, pernah dengar hadis bulan puasa selalu sebut kan, as-siyamu junnah. Junnah makna perisai, tapi bukan perisai yang nampak tu. Puasa adalah perisai. Maksudnya dia perisai pendinding kan. Baik. Kemudian kalau jin, ni siapa dah tahu kan. Jin lah kan. Jin. Perkataan yang sama juga, jim nun kan. Ada lagi Majnun. Dan Majnun tahu kan, Laila Majnun kan. Majnun makna gila. Berapa kaitan dia? Syurga, perisai, jin, gila kan. Sagi marah jin, bukan jin gila. Gila jin. Kita balik. Baik. Jin ni kadang dia dengar kuliah-kuliah ilmu. Memang kuliah pengajian kita, kalau kita kata apa rasa seram ni, jin kadang-kadang memang ada. Dia suka belajar dengan manusia. Sebab secara pelantikan sebagai khalifah, Allah lantik manusia sebagai khalifah kepada semua makhluk, termasuk jin. Jadi sebenarnya dalam ilmu agama pun jin belajar dengan manusia. Sebab dalam Quran ada surah jin kan. Maknanya memang Quran diturunkan untuk jin juga. Akulah tafsir lagi lah dia nak dengar kan. Sebab tafsir ya. Jin dari Islam ada kafir. Yang dengar kuliah tafsir dia macam manusia juga. Yang duk dengar kuliah agama ada yang Islam, tapi ada juga yang kafir. Sebab manusia pun ada juga orang kafir masuk kuliah. Dia sama. Dari satu sudut di akhirat nanti, yang akan masuk syurga dan neraka tu jin dengan manusia. Jadi yang beratur kat padang mahsyar tu jin dengan manusia, ikut amalan masing-masing. Jadi dia beratur lah, kadang selang-seli. Jin, manusia, jin, manusia, jin, manusia, manusia. Jin, manusia, jin. Maknanya manusia tu orang yang macam jin. Dia tak celah-celah jin. Dan jin juga termasuklah golongan yang Nabi SAW ada kuliah dengan jin. Kalau kita biasa dengar, Nabi lepas kuliah dengan sahabat-sahabat, Nabi bagi tahu dia nak pergi atas bukit tu, kat situ ada kuliah dengan jin. Jadi Quran juga disampaikan kepada jin. Dia juga wajib beramal dengan isi kandungan Quran. Itu konsep dia supaya tak takut sangat hantu kan. Dia kadang memang ada jin nakal, ada yang duk kacau-kacau kita kat rumah tu, dia berdosa kalau dia kacau kita. Sama macam manusia kacau orang berdosa. Saja kacau, saja mengusik kan. Kalau menyakiti berdosa. Ini jin dia kacau kat rumah kita, buat kita jadi takut kan. Seram itu, dia berdosa kan. Kalau pandai bagi tazkirah lah ya. Berdosa buat gini kan. Lepas tu makin dia buat. Dia biasa nakal jin ni, dia bukan macam manusia. Nakal jin tu lagi nakal. Tapi satu sudut kelebihan, dia nampak benda yang gaib. Salah satunya bila dibagikan ayat Quran, dia lebih mudah beriman. Kalau dia nak lah kan, sebab dia nampak, dia tahu. Dan jin kan hidup lama. Ada yang hidup lagi masa zaman wahyu diturunkan. Jadi dia tahu kan, dia tahu wahyu Quran, kebenaran Quran tu betul. Sebab tu ada setengah, kalau kita biasa dengar dialog-dialog ni, waktu nak mengubat orang kan, dia akan tanya, kamu Islam ke bukan? Kan? Kalau Islam dibagi ayat Quran. Kalau Islam kena yakin ayat ni. Kalau tak yakin, mana kamu bukan Islam. Kan? Jadi kalau yakin dengan ayat ni, kenapa tak buat? Dia mudah beramal sebab satu sudut Quran tu dia nampak secara gaib kan. Jadi kalau kata kamu Islam, kamu kena ikut ni Allah suruh macam ni. Itu kaedah dia yang buat dia keluar kan. Itu pun, tapi adalah degilnya. Itu kuliah jin. Tak apa. Dan kita ambil inti je lah kan. Kita nak faham maknanya Al-Quran ni juga diturunkan kepada jin dan manusia. Ni dua makhluk. Baik. Dan Allah kata ma anzalna. Nombor satu dia guna fi'il madhi. Telah kami turunkan. Anzalna makna telah kami turunkan. Maknanya Al-Quran ni telah pun diturunkan. Dari satu sudut disebutkan Al-Quran ini turun secara sekaligus sebenarnya. 30 juzuk ni sekaligus ke Lauh Mahfuz. Jadi Quran turun yang berperingkat-peringkat ni kepada Nabi kan, selama 23 tahun tu ke dunia. Tapi dia sebenarnya dah ada satu Quran tu kan, daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia tu yang nak turun ke kita tu berperingkat-peringkat. Ikut tersebut. Baik. Kalau kita bayangkan Quran turun sekaligus ke langit dunia, maknanya
benda-benda yang ada dalam Quran yang turun lepas tu ikut peristiwa, macam semua dah ada kan. Peristiwa tu yang berlaku kemudian. Jadi itu sebenarnya kita katakan maha mengetahuinya Allah gitu maha mengetahuinya Allah, dan maknanya Allah tahu apa yang akan berlaku, maka semua itu telah pun disediakan dalam Quran. Dan kita sebenarnya satu iktibar dalam kehidupan harian kita. Sebenarnya kalau kita tahu lah kan, apa sahaja yang terlintas dalam fikiran kita, persoalan-persoalan ke confuse kita tentang agama yang ada dalam fikiran kita, sebenarnya semua dah ada jawapan dalam Quran. Saya dalam tempoh dalam tempoh berdakwah ni selalulah menghadapi kadang-kadang soalan-soalan kita tu sama je sebenarnya kat mana-mana pun. Jawapan-jawapan pun sama. Contoh kan, jawapan kubur masing-masing. Tu satu dunia kita boleh dengar jawapan macam tu kan. Kita kata maknanya benda tu dia macam skema otak manusia ni memang macam tu. Dan kalau jawapan-jawapan yang bersifat kubur masing-masing kan, tak payah jaga tepi kain orang, yang jenis-jenis macam tu dia ada skema daripada bisikan yang sama daripada syaitan, dan itu berlaku daripada zaman dulu. Maknanya jawapan tu semua dah ada dalam Quran, tinggal kita tak baca. Kadang-kadang kita fikir kita yang terfikir macam tu kan? Contoh kita fikir kenapa kita dicipta, apa tujuan hidup ni, itu lagi awal Allah dah jawab kan. Dalam Quran dah ada dah penjelasan dia, kita baru terfikir kan. Dan kadang-kadang ada soalan yang ada pernah seorang student ni, dia tanya soalan, lepas dia tanya soalan dia berkaitan akidah kan? Saya tanya dia balik, kamu tahu tak siapa yang tanya soalan ni sebenarnya? Kamu betul ke? Dia kata betul lah, saya yang terfikir, dah lama dah saya fikir, tapi kalau saya tanya dia mesti kena marah. Dia kata dia lah sebab akidah kan, bahaya memang, boleh rosakkan akidah. Saya kata cuba cek betul-betul, pastikan betul ke awak yang fikir. Dia kata betul kan, memang saya fikir, dah lama dah saya fikir. Saya kata gini, balik cuba fikir semula, siapa yang tanya soalan ni, betul ke awak? Kata betul. Tak apa, jangan jawab sekarang, balik dulu, besok kita jumpa semula. Dan rupanya dia balik tu, besok tu malam tu saya jumpalah jawapan dia dalam satu kitab. Soalan yang sama sebiji dia tanya tu pernah ditanya kepada Imam Syafi'i oleh Iblis. Iblis tu berupa manusia masuk kelas, masuk kuliah Imam Syafi'i. Sebagai manusia lah, terus angkat tangan tanya soalan sama sebiji soalan dia tanya. Besok tu saya bawa buku tu, tunjuk kat dia, tengok betul ke awak tanya ke siapa dia tanya, tengok dah ni soalan sebiji sama ni, siapa hidup dulu kan. Iblis tu hidup dulu. Jadi memang kadang-kadang soalan yang kita terlintas dalam fikiran kita bukan dari kita pun, cuma bisikan tu kan dia datang dari dada, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia bukan datang dari telinga. Kalau dari telinga dia usah kita pun takut kan. Dan kita perasan sangatlah dia yang bisik. Bila dia sebut bisik kan, kita bayang telinga. Tak, dia datang dari dada, dari dalam darah kita. Dia duduk dalam darah kan. Maksudnya bisik dari dalam dada, masuk terus dalam otak. Kita yang fikir, rupanya dia yang fikir kan. Lepas tu dia bisik-bisik kat kita. Jadi cara nak tahu dia macam mana, itulah tadi kan jumpa jawapan dalam kitab. Maksudnya belajar. Kadang benda yang kita dah tanya dah ada pun, yang kita terfikir kita yang seolah-olah kita yang fikir, sebenarnya ada benda lain yang fikir kan. Dia yang bagi kita skema tu. Tapi lepas ni siapa yang dah belajar hak ni point yang ni, dia tak bisik dah yang tu. Dia bisik benda lain pula kan. Dia ada ni kan, ada kan. Setan pun ada. Setan buat apa masuk kelas, buang masa. Itulah kerja dia. Jadi lepas ni dia tahu, dia cap semua muka kita ni kan. Dia siap rakam video kan. Ini video saya seorang, dia video semua orang kan. Siap nanti bawa masuk meeting dia. Ni dia orang-orang yang dah masuk kelas ni, dia dah dapat poin-poin ni. Okey, poin-poin ni maknanya kita tak boleh nak tipu dia dah, sebab dia tahu dah. Kita cari poin lain. Jadi sentiasa upgrade lah. Lepas tu naik pula pangkat, dah belajar tafsir sampai setengah Quran misalnya. Dia tahu ni tak boleh jadi, dia tahu banyak sangat dah ni. Kita kena naik bagi sarjan pula kan. Sarjan pula pergi goda dia. Sentiasa naik. Dia sentiasa naik taraf, naik pangkat untuk menggoda kita. Lepas tu kalau kita duk stay kekal, bila bertambah ilmu, masuk kelas makin banyak, kita rasa bertambah ilmu, itu bahaya. Sebab bertambah ilmu, bertambah naik pangkat dia. Setan kan, pangkat setan yang menggoda kita makin tambah naik. Tak ada orang kata, kalau gitu tak yalah tambah ilmu banyak. Biasa-biasa sudah. Macam tu je lah, tak yalah dapat setan yang dahsyat-dahsyat sangat kan. Biar setan perabek-perabek sudahlah.
Dia sama je bila kita label ilmu ni, setan label tu, dia goda-goda kita sama je, kita bergaduh dengan dia samalah kan. Akhirnya kita follow dia ke ataupun kita percaya. Sama je, gaduh juga. Naik lagi, dia pun naik lagi. Jadi lebih baik naiklah daripada duduk tempat tu. Sama-sama je kena goda dengan setan, label kita. Label masing-masing. Ni lain-lain ni dia punya label ni. Jadi itu konsep ilmu yang Allah katakan Quran ni Allah turunkan kepada kamu. Baik, kamu tu siapa? Kamu tu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya kepada kamu bukan ditujukan kepada Muhammad SAW, tapi maksudnya Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita, bukan Nabi saja. Jadi Quran adalah satu-satunya kitab yang sesuai sampai akhir zaman kepada semua umat. Hatta kepada Nabi Isa AS yang akan turun pada akhir zaman nanti juga akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya Nabi yang satu-satunya Nabi yang jadi umat Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Isa AS. Dia turun sebagai umat Nabi Muhammad SAW, akan solat di belakang Imam Mahdi. Maknanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai Nabi Isa dengan kitab Injilnya, tak. Jadi itu maknanya konsep penurunan Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita semua, dan kemudian disebut litashqa, untuk menyusahkan kamu. Maksudnya tidak kan, pangkal tadi tidak kan, tidak, Quran itu diturunkan untuk menyusahkan kamu. Baik, ada seni ayat ni seni dia tidak kami turunkan, dia tidak dulu depan. Dia sama seni dengan kalimah la ilaha illallah, tidak kan, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak kami turunkan Quran ini untuk menyusahkan kamu. Jadi maksudnya bila diawali dengan tidak, itu adalah menunjukkan penekanan. Sebab apa? Sebab ada situasi, ada keadaan masa tu yang mana bangsa Arab masa mula-mula tengok Quran turun, lepas Quran turun dia tengok sahabat-sahabat susah. Di mata dia lah, susah macam mana? Tiba-tiba kena solat kan. Dulu elok-elok je hidup suka-suka hati, tiba-tiba kena solat. Puasa pula dah kan, tahan lapar, tidak boleh makan sedap-sedap, tiba-tiba tak boleh makan kan. Lepas tu kira kan Islam kan ada banyak dia punya peraturan istilahnya kan. Dan sampai sekarang kan ada orang yang fikir macam tu. Ni siapa yang fikir macam tu, sampai sekarang kita jumpa ada yang kata susah kan, duduk dalam Islam ni kena solat lah, kena. Maknanya apa yang dia fikir bukan benda dia fikir. Itu dah pernah berlaku daripada zaman Nabi. Orang Quraisy, orang kafir tengok macam tu, maknanya bisikan daripada syaitan yang sama kan. Dia bisik kat kita, bagi tahu kata duduk dalam Islam ni beramal-amal banyak sangat ni susah kan, jadi menyusahkan. Ada orang kafir yang bukan Islam sampai sekarang pun dia fikir benda yang sama. Orang Islam pun kadang-kadang ada orang kafir, orang bukan Islam nak masuk Islam, tiba-tiba kita kata masuk Islam ni nanti kena solat 5 waktu, kena puasa sebulan kan. Lepas tu yang lelaki kena sunat, potong-potong kan, menakutkan kan. Lepas tu yang saya kata dah berkahwin kan, contoh dia dah kahwin, tiba-tiba dia kata kau masuk Islam seorang kena cerai. Kan? Ada kan tu menakut-nakutkan tu, itu dah berlaku daripada zaman Nabi, yang mana itulah pemikiran masyarakat kafir masa-masa tu, dan itu sebenarnya bisikan daripada syaitan. Jadi kita nak faham sekarang yang dia orang duk takut-takut, dia rasa takut tengok Islam susah semua ni, macam mana sebenarnya? Baik. Maknanya bila orang kafir pandang macam tu, Allah bagi tahu, ini jawapannya, Allah bagi tahu Quran ni bukan untuk menyusahkan kamu. Baik. Jadi kita nak faham macam mana tak susah solat. Kan lagi senang tak solat. Baik. Jadi gini, sebenarnya semua senang berdasarkan kepada perasaan kita. Kan? Contoh kan, kita pakai tudung, kan, kita tutup aurat, kita rasa senang kan. Kalau tiba-tiba disuruh satu hari keluar tak pakai tudung, ya Allah, boleh nangis kita kan. Kita kata, ya Allah susahnya, tak mungkin aku buat macam tu. Sebab kita dah biasa dan kita selesa dengan keadaan ni. Apalagi yang boleh tengok orang perempuan yang pakai buka-buka habis tu kan. Yang kita kata tutup sikit je kan. Kita kata dia kata pakai macam kita susah kan, sebab banyak yang tutup-tutup. Kita kata pakai macam dia susah, nanti tersangkut dawai sikit jalan kan, jalan apa sikit susah. Lepas tu orang lelaki pula dia tengok orang perempuan ni sebenarnya bukan suka. Kita malu kan, kita bukan suka orang lelaki show lama-lama walaupun dia pakai buka macam tu. Bila orang lelaki tengok lama-lama dia marah, padahal dia yang tayang kan. Jadi dia melanggar
bagi dia, dia rasa susah untuk kita. Kan? Kita bagi kita, ini yang mudah. Kan? Dia lebih selamat, kita pun ada jiwa nak dilindungi. Dan sebenarnya pakaian ni salah satu yang memenuhi fitrah kita wanita untuk dilindungi. Jadi pakaian ni melindungi kita. Memang kita ada fitrah nak dilindungi. Yang pakai buka-buka tu, kadang-kadang sejuk-sejuk lah kan. Saya pernah satu hari kat Cameron Island ni, dia couple kan, bukan Islam lah kan. Yang perempuan tu pakai buka-buka, lelaki penuh lah jaket, seluar semua rapat kan. Yang perempuan tu, dia pakai buka, lepas tu dia menunggu si lelaki tu buka jaket dia bagi kat dia. Kan biasa kan tak pakai payung, lepas tu tunggu lah ada Pak Ur bagi payung kan. Maksudnya, dia bukannya selesa pun dengan keadaan dia. Masa tak kahwin lagi adalah orang nak bukakan jaket bagi kat dia, lepas kahwin mana ada. Kan? Dia pun sejuk juga. Jadi itu maknanya fitrah kita gitu, kan? Baik. Jadi nak dikatakan tidak menyusahkan sebab macam ni. Dalam hidup kita, sebenarnya kita memang perlu kepada skema hidup kan, supaya kita ni selamat. Dan contoh bab pemakanan kan, kalau makan sembarangan, kita boleh tengoklah penyakit macam-macam. Jadi kenapa kita jaga makanan kita kan, supaya kita boleh jaga kesihatan kita untuk jangka masa panjang. Termasuk aktiviti kita. Kenapalah orang susah payah nak exercise, melompat, berjoging kan, macam-macam, sampai berpeluh-peluh, berlengar-lengar. Kan senang duduk depan TV, tengok TV je. Tak payahlah duduk pergi exercise. Dia yang masuk gym, pergi berenang kan. Dan susah kan semua tu. Tapi kenapa dia suka buat? Tu lagi susah pada solat kan. Main tenis lah, apa lagi susah kan. Main tenis nanti terseliuh lah kan. Main badminton semua, adalah dia punya risiko. Tapi kenapa dia nak buat? Sebab dia rasa itulah yang baik untuk dia kan. Dia rasa senang. Solat sekejap dia 5 minit lagi senang. Tapi orang yang tak mau sebab dia rasa berat. Kita tanya hari ni, antara puasa dengan makan, mana senang? Ikut senang puasa. Sebab tak makan, tak payah buat apa-apa, duduk je kan. Makan susah. Nak start daripada cedok makanan kan. Kadang-kadang mangkuk nasi tu berat pula kita nak angkat kan. Nak masak lagi susah. Kalau nak mula dari awal, cari duit nak makan lagi susah. Kalau tak makan, tak payah cari duit makan kan. Mula dengan nak kena bekerja semua, sampailah dapat beli makanan, lepas tu nak masak. Kalau perhati orang masak kan, kadang saya terfikir orang masak ni memang kalau niat betul, pahala besar. Perjuangan dia, orang senang-senang timun tu kan, contoh kan, orang senang-senang je masuk mulut, sepotong dua potong. Kita yang mula daripada nak buang getah nak kupas dia, lepas tu ada seni-seni pula nak kupas, nak pakai garpu lah apa kan. Sampailah jadi potong tu, makan lagi sekejap pada potong timun kan. Apa lagi yang masak masakan Melayu ni, rendang, masak sampai 5 jam, orang tu makan 5 minit habis. Memang pahala besar orang masak ni, asalkan niatnya lillahi ta'ala. Dan kadang rasa orang yang hanya nak makan je, lepas tu nak makan sedap je, lepas tu marah pula kalau orang makan tak sedap. Memang betul tak bersyukur. Makanan tu walaupun tak sedap, orang tu dah berjuang nak masak kan. Bukan senang lah start daripada ayam dalam peti ais kan. Nak bagi dia tak beku, nak fikir tu bagi tak beku macam mana. Contoh kan, supaya bakteria tak banyak kan. Macam mana cara dia, nak kena beli alat apa ke, defrost ke, ataupun nak letak tepi. Kalau rendam dalam air nanti hilang rasa pula. Nak kena fikir daripada start nak bagi dia tak beku kan. Lepas tu potong tulang ayam, bukan lembut kan. Pot sekali dengan tulang kita terpelik on. Maknanya perjuangan nak dapatkan seketul ayam besar-besar tu kan, sampai siap masak sedap untuk dimakan tu. Itu daripada kalau masakan yang mula-mula celup dengan tepung, lepas tu goreng, lepas tu angkat, lepas tu masak sos pula, lepas tu tuang pula, lepas tu tabur lagi apa, macam-macam kan yang untuk dimakan. Jadi susah makan. Okey, nak makan saja pun tangan kan, kena bergerak lah kan, kena ambil dengan tangan ataupun sudu, masuk dalam mulut, kunyah. Dan kalau gigi dah tak ada lagi susah. Kan, gigi palsu tak dapat menikmati pula kan, dia punya rasa dia tu kan. Lepas tu gigi lubang pun masalah juga, gigit sekali masuk. Gigit sekali masuk, susah kan. Tapi orang makan juga tiap hari. Nak puasa yang orang susah sangat kan. Padahal kalau kita bincang susah, lebih susah makan daripada puasa kan? Itu maknanya kita faham kat situ konsepnya. Maknanya memang yang rasa susah tu sebab kita yang rasa susah. Hakikatnya dia adalah baik untuk kita. Jadi konsepnya apa sebenarnya yang ada dalam Quran itu baik untuk kita
Kita tahu orang bukan Islam yang tidak ada panduan Quran, dia sendiri akan cari dan kaji untuk dia dapatkan cara hidup terbaik untuk diri dia. Nak bangun pukul berapa, nak tidur pukul apa, nak sarapan makan apa kan, nak makan buah banyak mana, makanan apa, karbohidrat banyak mana, semua dia kena kaji. Kita Islam dah bagi semua. Jadi sejahil-jahil kita asalkan ikut cara hidup Islam, insya-Allah sihat. Kan? Contohnya misalnya bab tidur misalnya kan, dia kan badan kita ni ada sistem dia kan, sampai kepada misalnya usus kita ada jam kerja. Jam kerja dia tak sama, ada masa dia shutdown tutup suis. Masa tu kita sumbat daging bakso kan. Kan? Dia dah tutup suis dah. Berat tu kerja untuk dia. Ada masa pula dia dah sedia proses kan, dia dah sedia ni masuk makanan, aku dah sedia nak serap. Masa tu kita tidur. Kan? Lepas tu tak ada fungsi lah, dia dah sedia mesin dia tu. Kan? Jadi akhirnya sistem badan kita rosak. Sebab tu Allah dah ajar wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Itu makna pencipta kita, dia dah bagi tahu dia cipta sistem badan kita ni, malamnya rehat, siang bekerja. Sebab semua luar sampai dalam semuanya sistem yang sama. Dia kilang lah kan. Malam tu memang dia shutdown. Pencipta kita dah buat dah, badan kita shutdown malam. Pagi dia mula buat, dia mula aktif balik. Burung pun tahu jadual. Kan kita tahu pagi-pagi kan burung hingak bising. Kan jam, traffic jam kat atas. Dekat tengok burung yang duduk kawasan banyak pokok kan. Kita akan dengar traffic jam juga. Tapi dia tahu waktu. Terbit matahari dia mula keluar kerja. Kan petang nanti maghrib kan bising semula kan. Tu dia balik kan. Maknanya haiwan dia tahu jam, walaupun dia tak pandai tengok jam kan, tapi dia tahu. Dia ada jam alam. Badan kita pun sebenarnya bertindak ikut jam alam. Cuma kita dah terbiasa dengan jam tu. Dulu kan jam matahari tu lebih baik. Sebab terbit matahari dengan terbenam matahari jam beza-beza. Kalau kita ikut jarum jam kita, badan kita tu tak function betul juga. Sebab badan kita berfungsi ikut timing matahari keluar bila, matahari balik bila. Badan kita ikut yang tu. Masa matahari tegak, badan kita jadi apa? Kan? Ya. Lepas Isyak. Memang Nabi bagi tahu, ini yang banyak orang tak buat. Lepas Nabi bagi tahu lepas Isyak tak boleh buat apa-apa urusan dunia. Jadi kalau lepas Isyak ni solat, lepas solat kalau tak ada apa-apa urusan akhirat boleh tidur. Lepas Isyak. Dan kita tahu, yang tahu kesihatan, dari segi kesihatan, tidur pukul 9 malam itu sangat sihat. Tidur pukul 9 malam awet muda. Tidur pukul 10 malam otak cerdas. Tidur pukul 11 malam berat badan naik. Tidur pukul 12 malam membunuh diri dalam jangka masa panjang. Maksudnya memang sakit. Anak-anak muda sekarang kita boleh tengok sebenarnya sistem hidup itu lebih mempengaruhi kesihatan kita berbanding cuma sekadar makanan. Cara hidup. Dia gini benda tu kan benda yang kita kata dia bukan wajib, dia makruh kan. Kalau tak ikut timing tu dia merosakkan badan. Tapi kalau misalnya kata ada sesuatu yang dia punya kebaikan jauh lebih besar daripada yang ni, maka Allah jaga. Sebab kepentingan dia jauh lebih besar daripada dia macam contoh katalah ada benda haram yang kita tak boleh makan. Tapi kalau tak makan masa tu kita mati, kena makan kan. Kan? Tak boleh lebih. Sebab maknanya dia tu kita kata bila keperluan yang jauh lebih besar pada masa tu, kemaslahatan jauh lebih besar pada kemudaratan. Masa tu dia tetap lebih baik, tapi macam mana pun memang kesihatan untuk jangka masa panjang memang takkan sihat betul macam orang yang ikut timing. Belum tak baik lagi. Terbaik 9 malam, 10 malam tu maksimum dah. Last. Murid tu kita bahas jugalah makan malam-malam sebelum tidur tu kan. Kita tak tahulah kalau sistem badan siang tu sebab tak makan dia boleh cover balik kan. Tapi tetap yang terbaiknya memang tetap juga lepas tarawih tu dah kena makan last. Dan sebenarnya kalau dah biasa tak ada masalah. Saya tak biasa murid, tapi okey je. Cuma pagi-pagi esok bangun tu makan kan. Kita bangun awal, jadi tidur awal, bangun awal. Kadang-kadang kita nak bangun awal tapi tidur lewat, memang takkan berjaya lah.
kita akan jadi paksa diri untuk bangun. Bila paksa diri untuk bangun, sakit juga badan kita, tak cukup tidur kan. Kunci nak bangun awal, tidur awal. Maknanya malam tu kalau misalnya kata ada kuliah, okey, tu urusan agama kan. Ada perbincangan ilmu. Tapi kalau semang-semang kosong, kedai kopi kan, duduk kedai mamak sampai tengah malam, itu makruh. Kalau orang lelaki memang disunatkan balik rumah dah malam untuk keluarga. Malam memang kena untuk keluarga. Kan? Kalau kita pula, memang maknanya lepas isyak tu, sebab satu sudut, itu dari segi keduniaan, dari segi akhiratnya, tidur adalah mati kecil untuk kita. Jadi sebelum mati kena siap sedia. Bayangkan kalau sebelum mati tengok cerita hantu. Malam kan tengok cerita hantu sampai tertidur depan TV. Sampai TV tengok kita kan. Lepas tu mati malam tu tak bangun. Malaikat tanya, last kamu buat apa sebelum mati? Tengok hantu. Dia kata mungkin jadi hantu. Maknanya benda sebelum sebelum tidur apa yang kita buat. Dari satu sudut akhiratnya macam tu, kemudian dari sudut psikologi, benda terakhir yang kita buat sebelum tidur itu akan melekat dalam fikiran kita. Bangun tidur boleh jadi itu benda pertama yang masuk dalam kepala kita. Apa yang kita tonton, kalau anak-anak main game, boleh mengigau main game kan? Maknanya memang yang Islam ajar tu memang dah terbaik lah. Itu yang kadang-kadang generasi sekarang dia duk sebut, kami generasi Y, kami generasi Z memang tak tidur malam. Kan ada istilah generasi Z tak tidur malam. Dia tak boleh, siapa dia yang kata macam tu? Kan orang kafir yang letak kan? Tapi pencipta kita bagi tahu dah, sistem manusia sama dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Sistemnya ialah malam untuk berehat. Bila matahari tak ada tu, lampu tak ada, tujuannya sel-sel badan kita pun rehat juga. Sebab tu tidur yang terbaik pun gelap kan? Supaya betul-betul rehat kan? Dan kalau betul dapat rehat ni, kita bangun besok tu dalam keadaan memang dah segar, cukup. Dengan tempoh waktu tidur yang baik. Itu yang terbaik. Jadi dikatakan memang undang-undang peraturan yang ada dalam Quran ni semua yang untuk kebaikan kita, bukan menyusahkan. Jadi kalau kita faham mendalam yang ini, maknanya apa saja Allah suruh solat memang untuk kebaikan. Orang kaji secara saintifik rupanya memang solat ni ubat kepada banyak penyakit. Dan cuma masa tu orang tak tahu lagi. Orang nampak susah nak kena bergerak apa. Apalagi bila pergi tempat-tempat orang yang surau tak ada, telekung tak ada kan. Susah nak solat pun lagi kita rasa susahnya. Tapi Allah kata ni untuk kebaikan. Ini disiplin gitu. Dan umat Islam ni umat yang paling disiplin. Sebab tu orang Jepun kan bangsa yang paling disiplin kan. Dia akan sangat hormat bila orang banyak disiplin. Dia yang kata kalau berdakwah dengan orang Jepun tu lagi cepat terima. Sebab dia tengok macam mana disiplinnya kita itu sesuai dengan jiwa dia. Kalau tiba-tiba dia tengok orang Islam yang pergi sana tak disiplin, dia lagi tak hormat. Itu ada orang pernah tanya kan, dia biasa meeting-meeting kat Jepun kan dengan orang Jepun. Dia kata, dia orang ni biasa hidang arak. Memang dia punya adat dah kan, dah, macam hormat tamu bagi dia hidang arak gitu. Jadi macam mana cara dia nak buat? Dia ada situasi, kalau kita ni bos, kita boleh ada kata putus, kita boleh kata untuk kami jangan hidang arak. Boleh kalau kita bos. Dan dia akan hormat. Sebab orang Jepun memang suka orang yang ada prinsip. Tengah meeting kita kata kita berhenti 5 minit solat. Itu disiplin kami. Dia okey. Maknanya dia suka kan kita ada disiplin. Sebaliknya bila tengok ada orang Islam minum arak, semua boleh gitu kan. Dia pun pelik kata Islam disiplin. Jepun ni dia dengar, dia tahu tentang Islam kan. Dan dia hormat gitu kan. Cuma hidayah tu lah ambil masa. Dia lain, ada setengah bangsa dia benci. China. Ni bangsa mata sepet ada 3 kan. Jepun, Korea, China kan. Jepun dia hormat dengan Islam kan? Dan kalau bagi Islam kat dia cepat terima kan? Sebab dia sesuai dengan cara hidup dia. Baik, kalau China dia benci Islam. Siapa biasa pergi China susah masuk airport dia kan, kena buka kasut. Dia scan kita ni, kalau perempuan ni dia raba habis. Tapi perempuan lah yang raba kan. Cuma maksudnya dia macam takut sangat kita ni pengganas kan? Kalau Korea dia tak tahu sangat pasal Islam. Dia macam Islam, okey Islam gitu je. Dia okey-okey je sebab dia tak tahu kita tu apa kan? Dia macam tak ada perasaan lah, dia tengok orang macam biasa. Lepas tu kami, masa kat korang kami minta, pernah nak solat tepi pantai tu, pergi pejabat dia, minta dekat pejabat dia ruang pejabat tak besar mana lah kan? Tapi kita minta dengan dia, boleh tak nak minta ruang dalam 1 meter itu untuk kita nak buat ibadat kita. Dia okey je, solat lah depan kaunter dia kan? Sebab tak ada tempat dah.
maknanya dia okey. Kalau Cina, janganlah nampak kita. Jangan bagi dia nampak kita solat. Memang kena halau. Kena pergi sembunyi-sembunyi. Kalau kat Vietnam, orang tengok je lah. Tapi dia tak kata apa kak. Cuma dia tak suka toilet basah. Tu je. Dan dia, kalau toilet basah dia rasa kotor. Jepun pun tak. Jepun dia kenal lah orang Malaysia ni golongan yang suka membasahkan toilet. Kita guna air banyak sangat. Wuduk pun kita buka paip besar sangat. Sebenarnya bukan kat negara lain je, kat tempat kita pun tak boleh. Itu membazir. Buka habis besar. Padahal kita wuduk, tangan kita besar mana je nak tanda air. Lepas kita tengah duk gosok muka, sapu muka tu, air yang terbuang lebih banyak daripada yang masuk tangan kita. Tu walaupun masjid ni kaya kan. Tapi tetaplah air dia, lagilah wakaf kan. Kita tak boleh membazir. Itu konsep dia. Baik, itu maknanya kita kata memang Quran tu untuk membimbing kita, memberikan kita garis panduan, cara hidup yang terbaik. Kan? Yang mana maknanya umat Islam ada umat yang paling sihat sepatutnya. Kan masa COVID tu disuruh basuh tangan, kita memang basuh tangan sehari 5 kali. Minimum untuk solat, ambil wuduk, makan pun kita disunatkan basuh tangan. Jadi cuma dia isu dia hari ni orang tak beramal tu je. Sebab tu orang tak nampak Islam tu indah. Zaman Nabi, kenapa umat Islam selalu menang dalam peperangan, padahal dia orang tak ada kamp tentera pun. Dia tak ada kata tiap-tiap hari berlatih, tiap-tiap hari, tak ada. Dia hidup dengan cara hidup Islam, automatik badan kuat. Lawan setiap kali berperang, menang. Sebab orang Islam ni dia bukan hidup enjoy, suka-suka. Sedangkan orang bukan Islam, dia dalam hidup dia nak seronok je, nak makan sedap-sedap. Yang kita dah buat sekarang tu, kita risau. Kan dia nak makan sedap-sedap, badan mudarat. Kan? Dia nak hidup santai, berseronok, kan? Berfoya-foya, tu semua merosakkan badan. Minum arak pun tak ada siapa pun kata arak tu baik untuk kesihatan. Kan? Walaupun mungkin ada juga negara yang pakai arak sikit-sikit untuk dia punya perubatan kan. Tapi dia tetap untuk jangka masa panjang dia tak elok. Itu maknanya orang bukan Islam yang menyebabkan automatik badan dia lemah. Sedangkan orang Islam tiap-tiap hari solat. Solat tu exercise. Exercise yang terbaik kan. Tapi jangan solat niat exercise. Dan tak boleh sebenarnya melakukan pergerakan solat bukan tujuan nak solat. Ada orang kadang berlakon kan. Dia berlakon tu tahiyat je. Tak boleh lah. Kena solat betul-betul. Dia berlakon satu rakaat je. Tak boleh. Dia kalau dia solat, lepas tu orang ambil video, maknanya buat rakaman berlakon, okey tak apa lah. Tapi dia kena solat betul-betul lah. At least solat lah sunat 2 rakaat. Apa-apa sunat pun tak apa. Solat sunat ni senang je. Tak payah niat apa-apa sunat. Niat solat sunat je. Itu dah boleh dah. Jadi tu makna konsep Quran adalah untuk menyenangkan dan memudahkan kita. Tu boleh faham inti dia, maknanya apa saja yang diajarkan oleh Quran adalah untuk kebaikan kita. Cuma kita je tak tahu. Itu yang kita nampak susah. Ayat yang ketiga, illa kecuali tadhkiratan, sebagai peringatan liman yakhsha, kepada siapa yang takut. Baik, makna penuh dia illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali ataupun tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah SWT. Baik, makna tadi sambungannya ayat 2 kata kami tak turunkan Quran untuk menyusahkan, tapi Quran ni sebenarnya adalah suatu tazkirah. Tazkirah, kita guna bahasa Melayu tazkirah kan. Satu peringatan kepada orang yang takut pada Allah. Apa maksud dia? Maksud dia yang pertama, Quran ini bukan untuk menyusahkan, tapi dia akan bagi faedah pada kita. Yang keduanya, siapa yang dapat faedah tu? Orang yang takut Allah. Baik, kenapa takut Allah dapat faedah? Apa kaitan takut Allah dengan dapat faedah daripada Quran? Baik, bila takut Allah bermakna apa sahaja yang difirmankan dalam Quran, apa sahaja yang ada dalam Quran, dia akan cepat amalkan. Bila amal tu lah baru kita dapat faedah maksimum. Kan? Yang hari ni banyak orang petikai kan. Orang petikai kalau perempuan ni paling marah poligami. Padahal ada dalam Quran kan. Jadi dia sebenarnya gini, kalau kat Malaysia kan memang poligami di Malaysia majoriti gagal. Ada satu kajian lebih daripada 95% poligami di Malaysia memang gagal. Jadi maknanya tak boleh tengok pada situasi yang berlaku di Malaysia ni sebagai contoh poligami yang baik. Contoh poligami dalam Islam. Tu yang buat orang benci poligami sebab pelaksanaan dia gagal.
Yang ada dalam Islam tu sebenarnya yang indah. Yang betul lah, yang baik kan sebenarnya dia konsepnya adalah pembelaan atas wanita, bukan penganiayaan. Jadi kalau tengok balik dalam sirah, macam mana berlakunya zaman Nabi, berlakunya poligami ni misalnya bila pergi perang. Bila pergi perang kan sahabat-sahabat banyak yang syahid. Mati syahid kan ditinggalkan isteri dengan anak-anak. Yang ini ni setiap sahabat yang hidup kan, lepas daripada perang yang tak mati syahid tu, dia akan perhatikan siapa dia kan dengan keluarga dia yang tak jauh-jauh lah, mungkin sepupu dan yang masih ada hubungan darah, siapa yang keluarga-keluarga syuhada, siapa yang meninggalkan keluarga, ada isteri, ada anak-anak, itulah yang mereka kemudiannya pergi melamar. Memanglah jadi isteri kedua atau ketiga, tapi tujuannya adalah untuk membela keluarga syuhada tu, supaya isteri dan anak-anak dia terbela, dinafkahi dan dibesarkan dengan baik. Kan? Jadi kalau misal kata itu adik-beradik dia, maka dia akan carikan kawan yang ni ada keluarga syuhada. Kan? Jadi tujuannya asalnya memang untuk membela, dan keluarga tu, isteri tu makin banyak anak, makin cepat dapat kahwin lagi. Maknanya makin akan cepat dikahwini sebab ada banyak anak yang perlu dibela. Zaman kita terbalik kan. Lagi banyak anak lagi orang tak mau. Kadang-kadang nak kahwin tak apa, tapi anak-anak awak hantar kat mak. Nak isteri je. Itu bukan pembelaan. Itu yang rosak tu gambaran dia. Baik. Jadi maknanya isi kandungan Quran semualah cerita yang terlintas poligami je. Sebab ni isu kan. Ada banyaklah dalam Quran kita kata ceritanya dia memang tak menyusahkan kita, tapi dia hanya akan bagi manfaat kepada orang yang takutkan Allah. Dengan makna kata orang takut Allah adalah di sinilah ulama jelaskan maksudnya liman yakhsha, orang yang takut Allah ni adalah al-ulama. Al-ulama warathatul anbiya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ada ayat lain yang menjelaskan sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi maksudnya dengan kata lain, semakin tinggi ilmu kita, semakin besar manfaat kita dapat daripada Quran. Semakin bertambah ilmu kita, semakin besar kita dapat manfaat dalam hidup kita. Akan semakin baik kehidupan kita. Sebab tu kalau ada orang ilmunya banyak tapi tak berubah apa-apa dalam hidup dia, itu kita tak panggil dia ilmu, kita tak panggil dia ulama. Dia knowledgeable person. Ada beza ulama dengan knowledgeable person ni. Ulama dia ada ilmu, knowledgeable person ni dia ada pengetahuan. Ilmu dengan pengetahuan tak sama. Ilmu adalah cahaya, pengetahuan adalah maklumat. Jadi pengetahuan masuknya dalam otak, ilmu masuknya dalam hati. Tempat dia lain. Itu yang kita dok minta. Yang Allah dah sebut dalam Quran pun, ada golongan lahum qulubul la yafqahuna biha. Ada golongan yang ada hati tapi tak boleh faham apa-apa. Dan maksudnya hati ni tempat faham. Macam kita dalam kuliah ni, kalau apa yang disampaikan ni masuk dalam otak, dia jadi knowledge, maklumat je. Balik ni boleh cerita balik ke orang sebab ada dalam otak kita. Tapi kalau masuknya dalam hati, maka dia jadi ilmu. Ilmu ni apa? Cahaya yang akan mengubah hidup kita jadi lebih baik. Jadi walaupun sama masuk kelas yang sama, ada orang tangkap pengetahuan ni sebagai maklumat dalam otak, ada orang ditangkap sebagai ilmu yang masuk dalam hati. Jadi ni dua tempat lokasi yang boleh duduk ilmu Allah. Cuma kalau ilmu betul-betul, cahaya dia masuk dalam hati. Bila masuk dalam hati tu yang payah lupa. Masuk dalam otak, cepat je lupa. Habis exam, hilang semua. Itu yang kita sekolah dulu tu tak apalah, belajar darjah 1 sampai darjah 6 tu. Yang ingat ABC tu lah. Dan tingkatan 2 belajar apa tak? Dan tak ingat dah apa yang kita belajar. Sebab konsepnya masa tu tak disuruh masukkan semua tu dalam hati. Yang disuruh masuk dalam otak. Yang banyak masuk dalam hati ni kanak-kanak. Yang masih tadika tu, biasanya ilmu kita belajar ni, yang tadika tu banyak kita ingat. Doa masuk tandas tu dah umur berapa belajar? Tadika kan, sebelum sekolah rendah. Sebab masa tu otak kita belum berfungsi dengan baik. Sel-sel otak belum bersambung. Menyebabkan apa yang masuk dia tak boleh nak masuk dalam otak, dia masuk terus dalam hati. Hati kita dah function masa tu. Jadi melekat. Hafalan Quran pun kalau hafal sebelum umur 7 tahun, dia cepat ingat. Dan melekat ingatan. Maksudnya melekat sampai tua. Tu surah yang kita hafal sampai sekarang tak lupa-lupa tu, hafal masa bila? Yang tiba-tiba dah umur-umur macam ni, kita masuk kelas tahfiz ni misalnya, menghafal ayat tu,
Lepas hafal minggu ni, minggu depan lupa. Sebab masa tu satu sudut hati kita dah tak bersih untuk menerima ilmu. Hati ni kalau nak terima ilmu dia kena bersih. Lepas tu ada syarat ilmu nak melekat. Bersihkan hati tu dulu. Tempat ilmu tu nak duduk kena cuci dulu. Itu bab ilmu lah. Baik, jadi maknanya kat sini disebut illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali maknanya tetapi Quran ni adalah peringatan dan yang akan mendapatkan peringatan terbaik ataupun yang mendapatkan manfaat terbaik adalah siapa yang takut kepada Allah, dan golongan yang takut kepada Allah ni adalah golongan yang berilmu. Bertambahnya ilmu kita, maka makin takutlah kita kepada Allah. Sebenarnya bila sebut ulama' itu bukan mesti ustaz, ustazah yang duk sampaikan ilmu, tak. Kadang-kadang ada ulama' yang orang tak kenal pun. Dia ilmu dia tinggi. Kefahaman tu, kita kata kefahaman Islam tu baik. Mungkin dia tak pandai nak sampaikan ke orang, tapi ilmu dia tinggi. Kan? Itu yang menyebabkan dia takut kepada Allah. Atau mungkin kadang ilmu tak banyak pun, tapi dengan ilmu yang sikit itulah yang menyebabkan dia takut kepada Allah. Ada rasa. Kan? Dengan ilmu-ilmu tu membuatkan hatinya merasa gitu, untuk dekat kepada Allah, rasa takut pada Allah. Takwa tu masuk dalam hati. Kan? Bukan mesti orang belajar agama saja yang boleh dapat takwa. Semua orang boleh dapat takwa. Yang penting ada rasa takut dengan Allah SWT. Baik, ayat yang keempat. Tanzilan. Tanzilan maknanya iaitu diturunkan. Mimman khalaqal arda, daripada siapa yang menciptakan bumi. Was-samawatil ula, dan juga yang menciptakan langit yang tinggi. Baik, makna penuh ayat ni iaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Jadi makna ayat ni nak bagi tahu bahawa Al-Quran ini, tanzilan ni dia macam hal kan, keadaan. Jadi apa dia yang diturunkan tu? Al-Quran. Bila sebut tanzilan ada baris atas kan. Maknanya dia menggambarkan ada sesuatu cerita sebelum tu, iaitu Al-Quran. Nelayan ni Al-Quran. Baik, Al-Quran tu diturunkan daripada dia ni masih inverted comma lah, belum ada nama dalam ayat ni kan. Belum disebut lagi siapa kan. Dia tu menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Baik, selalu kita akan jumpa ayat-ayat yang sebut tentang langit dan bumi. Langit dan bumi. Kan, bumi dan langit. Tak cerita pasal batu, gunung ganang. Kan, kalau nak sebut dua, dia akan sebut bumi langit. Tak sebut pun langit dan gunung ganang. Kan? Dia tak gabung. Kenapa gabung dia bumi dan langit? Bumi dan langit. Baik, sebab ada dua sifat. Yang paling bawah dan yang paling atas. Jadi bila cerita paling bawah dan paling atas, dia masuk semua. Dia macam cerita dunia akhirat. Masuk semua. Tengah-tengah tu semua masuk. Siang malam. Kemudian ada apa, bila kita sebut misalnya iman, iman pun selalu disebut beriman kepada Allah dan hari kiamat. Padahal rukun iman ada banyak, tapi Allah hari kiamat. Kenapa? Sebab Allah tu yang pertama, kiamat yang terakhir. Dan terakhir dengan makna kata kehidupan kita yang terakhir lah. Jadi maknanya dia merangkumi semua. Ini kaedah bahasa. Kalau kita pandai guna, bahasa kita boleh deep, boleh lebih mendalam. Dalam hidup harian kan, misal kata masak apa, nak cerita termasuk semua masakan. Cuba cari apa dia yang paling A dengan yang paling Z tu. Kan? Payah sikit lah, nak kena fikir. Tapi itu kaedah bahasa dia. Baik. Jadi maknanya nak bagi tahu gini, ayat ni sebenarnya deep lah ni, mendalam. Nak cerita tentang, kan senang kan kalau kita cerita Al-Quran ni Allah turunkan. Habis cerita, tapi dia tak mendalam kalau sebut macam tu. Tapi bila sebut yang turunkan Quran ni adalah yang cipta bumi ni dan juga langit. Dari satu sudut yang lain, bumi adalah yang kita kata bumi ni keras dan langit lembut. Itu sifat dia. Ulama sifatkan langit lembut, bumi keras. Jadi yang paling keras adalah bumi, yang paling lembut adalah langit. Dan di bumi ni adalah batu-batu. Itu antaranya contoh kita kata yang keras kan. Jadi maknanya dan langit ni yang paling tinggi yang kita sedang tak nampak. Jadi makna nak beritahu kat sini, deep atau mendalamnya ayat ni adalah yang bawa Quran ni bukan sembarangan. Pasal apa dia bagi kat kita panduan macam ni sekali? Sebab dia yang cipta kita. Jadi setiap pencipta, dia sepatutnya bagi manual kepada barang yang dia cipta. Macam orang buat mesin basuh, dia kalau tak buat manual penggunaan mesin basuh, kejap je kita pakai rosak. Dia kena bagi tahu do and don'ts dia kan.
Jangan basuh batu macam tu. Nanti tiba basuh batu akuarium kan, masuk mesin basuh kan. Habis rosak kan. Dia bagi tahu apa yang tak boleh, apa yang boleh, supaya benda tu lebih selamat terjaga. Itu baru mesin basuh. Simple. Orang cipta robot kan, robot pembantu rumah ada, robot anjing pun ada robot kan. Lagi complicated kan kalau robot maid tu kan, pembantu rumah tapi dia robot. Kalau tak dibagi tahu manual cara guna, tak apa benda kita picit tu kan. Nak suruh buat kopi, tiba-tiba dia basuh pinggan. Nak suruh dia basuh baju, tiba-tiba dia cuci lantai. Dan habis dia kita tekan salah sebab tak ada panduan, dan rosak benda tu. Manusia lebih-lebih lagi ciptaan yang sangat complicated, maka kena ada panduan. Macam mana cara dia supaya kita ni terjaga, supaya kita ni selamat, tak rosak. Manusia rosak ada macam-macam cara. Itu yang kita kata contoh, anak-anak muda yang tak tahu garis panduan Islam tentang cara pergaulan, cara berpakaian, tu kan banyak yang menyesal. Bila hari tua, masa tu dah rosak dah dia. Nak boleh buat apa, dia bukan boleh baiki. Kan yang dah terlanjur misalnya kan, sampai hamil, di luar nikah dan sebagainya, rosak dah hidup dia boleh buat apa. Yang kena dadah, dah kena dah. Dia boleh baiki yang akan datang, tapi yang dah lepas dah habis. Rugi. Orang lain masa muda itulah mencipta kerjaya kan. Masa muda itulah membentuk kepribadian, kewibawaan diri. Dia hancur hidup dia. Saya ada kuliah kat penjara wanita Kajang. Dengan banduan-banduan kan. Jadi kadang kita sebut, dia kata apa, hari tu saya sebutkan, saya kata kita mungkin di sini kita pernah merasakan macam mana dulu akibat kita degil kan? Degil dengan nasihat orang. Ada yang mengangguk besar tu. Maknanya betul-betul degil semua. Degil dengan nasihat orang dan akhirnya kita menerima akibatnya. Jadi akibatnya adalah akibat yang kita dapatkan disebabkan sikap degil kita yang tak mau ikut gitu undang-undang dan peraturan yang paling penting yang pencipta kita bagi. Sebab bila dah masuk macam tu dah boleh buat apa kan. Tambah kalau kita kata konsep kalau penjara blacklist dah. Dah susah nak kerja apa semua. Tapi apa boleh diubah kepada masa depan? Susah lah. Kita dah pernah buat kesalahan, kesilapan. Dan hidup ni melalui setiap usia hanya sekali. Kita tak pernah boleh patah balik jadi muda. Boleh dalam filem. Filem tu duk perangai lah, dah tua-tua jadi muda balik kan. Nah, boleh ulang balik kesilapan, betulkan balik kesilapan-kesilapan kita yang lalu, tak boleh. Sebab tu Islam bagi panduan, Quran bagi panduan supaya kita tak pernah menyesal dengan apa yang kita buat. Sebab kita memang, kita tak nafikan, kita tak tahu. Misal kata ingat tak masa umur 20 tahun dulu, kita tahu tak kita buat satu benda tu akan buat kita menyesal sampai sekarang? Kita tak tahu. Sekarang baru kita tahu, tapi dah tak boleh patah balik umur 20 tahun. Dan contoh makan lah, contoh kan, sebelum sakit, oh sedap je semua. Bila dah sakit, aku tak tahu makan benda ni rupanya jadi sakit kan. Masa tu kita tak pernah kisah pasal kesihatan sebab kita sihat. Biasanya memang orang sihat tak kisah pasal kesihatan. Bila dah sakit baru kisah kan. Yang lagi hebat yang masih sihat masih fikir, ingat pasal kesihatan. Jadi kita tak tahu maka itulah panduan yang Islam berikan, yang Quran bagi kepada kita. Dan sebab dia pencipta kita, dia pencipta semuanya. Dan ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, iaitu Tuhan tu siapa? Dialah Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arasy. Jadi maknanya ni belum sebut Allah lagi masih lagi sifat. Jadi sifat pencipta kita, sifat yang bagi Quran ni ialah Tuhan yang Maha Pengasih, yang dia beristiwa atau bersemayam di atas arasy. Baik, cerita arasy ni jangan bayang dia tempat singgah sana kan. Kadang dia terjemah jadi singgah sana. Jangan bayang dia tempat macam sultan-sultan, raja-raja duduk. Tak. Ada satu sifat, ada ulama yang sifatkan besarnya arasy ni, dan kursi Allah saja itu seumpama satu mata rantai yang ada di tengah padang pasir yang luas. Macam tak ada apa-apa, kecil sangat. Dan maknanya luasnya arasy Allah tu sangat luas kan. Dan kita tak boleh gambarkanlah kan seluas mata memandang gitu kan, sangat besar. Tapi Imam Malik ketika ditanya tentang arasy ditanya arasy Allah tu macam mana, maka jawapannya itu yang paling dipakai oleh ulama. Jawapannya adalah pengetahuan tentangnya adalah maklum, semua orang tahu arasy tu ada. Kemudian bagaimana Allah bersemayam di atasnya, al-istiwa majhul. Maksudnya macam mana cara Allah bersemayam kat situ tak ada siapa tahu. As-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang itu bid'ah, maksudnya tak boleh, haram. Itu contoh soalan yang haram.
Dia sebenarnya soalan ni dia ada hukum, ada 5 hukum. Kan? Jadi ada soalan yang memang haram, tak boleh tanya. Dalam kelas tu kalau kita tanya berdosa. Tu lepas ni takut tanya. Tak mau tanya soalan nanti berdosa. Tak, dia kalau kita tak tahu tak apa, kita belajarlah dari situ. Cuma biasanya kalau soalan-soalan ni kalau kita tak pernah ceritakan tentang hukum soalan wajib, ada soalan sunat, ada soalan harus, ada soalan makruh, ada soalan haram. Maknanya kalau sebagai tenaga pengajar, saya tak kisah. Tanyalah apa pun, walaupun tu haram. Sebab tak tahu. Dan kita tak pernah terangkan. Tapi lepas diterangkan tanya juga, tu memang nak kena. Jadi maknanya tak payah takutlah, tanya je, tak apa. Mungkin dari situlah kita akan dapat ilmu. Mungkin kita kata kita explain, kita jelaskan dulu, tapi nanti kita akan bagi tahu soalan ni contoh soalan yang haram. Tapi jangan malulah. Lepas tu kata, Allah soalan saya haram pula dah, apa ni tobat tak tanya dah. Kan? Takut haram pula lagi, kawan-kawan kata saya tanya soalan haram kan. Dah, kita belajar tak ada dosa. Akidah, tapi konsepnya soalan yang haram ni soalan yang tentang sesuatu yang Allah dah bagi tahu itu rahsia Allah. Itu kan maknanya kena ada ilmu nak tahu mana dia rahsia Allah. Jadi memang tak salah lah kalau kita tanya sebab kita tak tahu. Ada benda-benda yang Allah memang dah rahsiakan, jadi tak boleh ditanya. Macam mana pun ada kaedah lah kita jawab, maknanya berdasarkan apa yang Allah izinkan saja. Contoh macam tentang roh kan, ditanya yas'alunaka 'anir ruh. Ditanya tentang roh kepada Nabi, Nabi jawab, roh itu urusan Tuhanku. Gitu je. Baik, dan kemudian ayat yang ke-6, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Lahu, baginya, ma fis samawat, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, apa yang ada di bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, wa ma tahta thara, dan semua yang ada di bawah tanah. Ini lebih detail lagi. Tadi serta langit bumi je kan. Sekarang langit, kemudian bumi, apa yang ada antara keduanya, dan yang bawah tanah. Bawah tanah ni biasanya yang kita tak nampak, tapi ada orang tahulah. Kita tahu wujud dia. Contohnya Mars, ada batu batan bawah tanah, ada biji timah, atau sumber-sumber alam bawah tanah. Dia bagi tahu lagi, ini pencipta ni lah yang bagi Quran. Kat situ sebenarnya kita boleh sentap satu rasa kenapa Sayyidina Umar boleh dapat hidayah. Maksudnya selama ni orang benci sangat Nabi sebab Nabi bawa Quran. Kan Quran tu yang sangat bagi dia orang, sebab itu bahasa cerita syair kan, syair dia kan. Kenapa syair dia tak boleh tiru macam Quran. Jadi Quran ni yang sangat di blame lah kan oleh orang bukan Islam masa tu. Jadi boleh cerita yang bawa Quran yang kamu benci, kemudian kamu benci pula orang yang bawa Quran ni, yang bagi Quran tu adalah pencipta pada semua ni. Maka waktu itulah Sayyidina Umar rasa rupanya yang bawa Quran ni bukan manusia, bukan daripada Nabi. Yang orang duk tuduh Nabi bawa syair apa semua tu bukan dia rupanya. Jadi ni dia ni satu kuasa yang sangat hebat ni, yang tak pernah dicerita dalam mana-mana kitab pun. Ada kitab yang dibawa oleh yang cipta langit, cipta bumi, yang cipta segalanya semua ni. Jadi dia merasakan ada satu kuasa luar biasa yang bawa Quran ni, dan Quran ni betul lah macam yang dia dengar-dengar kata orang kata syair tapi tak serupa dengan syair tu. Dia kata betul lah Quran ni memang bukan manusia cipta. Sebab penyair paling hebat zaman tu pun tak dapat buat. Di sinilah dia mula dapatkan hidayah. Dan kemudian ayat yang ke-7, wa in tajhar bil qawli, dan jika kamu tajhar ni maknanya jahar tu menguatkan, menyatakan suara kamu, perkataan kamu, fa innahu, maka sesungguhnya dia ya'lamu sir, dia mengetahui apa yang tersembunyi, rahsia, wa akhfa, dan apa yang lebih tersembunyi lagi. Ada dua perkataan, sir dengan akhfa. Sir makna rahsia, benda yang kita simpan dalam hati kan. Akhfa ni rahsia yang lebih rahsia. Jadi kadang kita ada bisikan hati, bisikan hati rahsia, yang ada di sebalik bisikan hati tu, itu akhfa. Allah tahu. Jadi ini belum sebut Allah lagi, masih lagi dia kata, kalau kamu cakap sesuatu, kamu zahirkan sesuatu, dia tahu. Dan kalau kamu sembunyikan, bahkan yang lebih sembunyi daripada tu pun dia tahu. Ini maknanya kuasa ni lah yang menurunkan Al-Quran. Nah, ayat yang ke-8, Allahu la ilaha illa huwa. Allah, itulah baru disebut. Inilah dia kuasa ni, namanya Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia.
lahul asmaul husna. Bagi Allah ada asmaul husna. Bagi Allah ada nama-nama yang baik. Jadi lepas tu baru continue sambung apa dia nama-nama Allah. Jadi maknanya ni dia yang akhirnya tersentaklah hati Sayyidina Umar Al-Khattab, merasakan oh dialah Tuhan yang bawa Quran ni, dia adalah Tuhan segalanya dan tidak ada yang berhak melainkan, tak ada yang berhak disembah melainkan dia. Sebab sembah ni maknanya kita kena tahu kenapa nak sembah benda tu. Kalau kita sembah benda yang kita okey, kenapa benda yang kita okey boleh kita perlu sembah dia? Kalau sembah matahari, pokok semua, kenapa? Dan Allah SWT disembah di sini dijelaskan dengan sangat jelas sebab Allah cipta kita, Allah cipta langit dan bumi, Allah yang cipta semua. Maka dia yang paling berhak disembah. Apa maksud sembah? Kita nak serahkan diri kita kepada dia. Tak mungkin kita serahkan diri kita kepada sesama makhluk macam kita yang menuhankan manusia kan. Tak mungkin kita nak serahkan diri kita kepada yang lebih lemah daripada kita. Dia Tuhan yang kita buat, lagi lemah. Tak mungkin juga kita nak serahkan diri kita kepada benda-benda yang kita nampak, yang kita tak tahu lagi setakat mana dia ada kuasa. Matahari, pokok kan ada yang sembah. Jadi ini jelas siapa yang paling berkuasa, yang menciptakan kita maha berkuasa. Dan dia ada nama-nama yang baik, maknanya kita ada 99 Asmaul Husna. Dan 99 Asmaul Husna tu menyifatkan Allah ni macam mana sifat dia. Itu sangat detail dan sangat merangkumi segala sesuatu. Dan sifatnya juga adalah Rahman. Dan yang ada dalam ni disebut dalam ayat 5 tadi disebut sifat kasih sayang. Jadi maknanya satu, dia menciptakan kita dengan kasih sayang. Bila sayang Allah tak sama dengan sayang mak ayah. Sayang ibu kepada anak dia itu jauh lebih kecil daripada sayang Allah pada kita. Sebesar-besar kasih sayang ibu kepada anak dia, kalau anak dia derhaka sangat, akhirnya dia sebut juga anak derhaka, maling kundang kan, apa lagi si tanggang kan, sanggup sumpah anak jadi batu juga kan. Tapi Allah boleh siap sedia mengampunkan kita bila-bila masa, sebesar mana pun dosa kita kan. Kecuali syirik, yang kalau syirik ni bukan tak ampun, maksudnya kalau syirik kena betulkan akidah dulu, taubat dulu, lepas tu baru minta ampun daripada dosa-dosa kita yang lain. Allah tetap akan ampunkan. InsyaAllah sampai sekadar tu, mudah-mudahan ada manfaat pada kita. Ayat yang menjadi hidayah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab yang sekeras-keras hatinya ketika sebelum masuk Islam, kemudiannya menjadi individu yang mendapatkan hidayah sehingga termasuk dalam satu daripada 10 orang yang dijanjikan syurga. Baik, wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.